Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i, dan juga kita alhamdulillah pada minggu lalu telah habiskan berkenaan dengan tajuk kelebihan suratul Baqarah. Mana kita dah ambil minggu-minggu sebelumnya berkaitan dengan tajuk nama-nama surah Al-Baqarah. Kemudian kita ambil berkenaan dengan kelebihan dia. Dan kelebihan surah Al-Baqarah ni dibagi pada 3 bahagian. Itu bahagian di mana Allah Ta'ala Rasulullah SAW menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kelebihan surah Al-Baqarah bersendirian, hanya dia saja. Kemudian surah Al-Baqarah bersama dengan surah Al-Imran. Kemudian yang ketiga, surah Al-Baqarah bersama 7 panjang. Tapi dalam tujuan panjang tu kebetulan ada salah seorang yang angkat tangan, dia tanya soalan. Dia kata kenapa Al-An'am tak masuk. Sebenarnya dia kata Al-An'am yang masuk sebenarnya. Ikutkan tu kena tambah perbetulkan atau dalam muka surat apa tu? 25 Yang bila tulis kat situ dia kata apa? Pengarang-pengarang buku kita dia kata ia adalah surah-surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, betul Al-A'raf. Dia sebenarnya khilaf tu kalau buang Al-An'am masuk surah Al-Anfal, Yunus. Okey, tapi apa kalau buang surah Yunus masuk surah surah Al-An'am. Mana dua yang dikatakan percanggahan tadi bukannya Yunus bersama-sama dengan surah At-Taubah. Tapi surah At-Taubah tu dengan Anfal satu surah. Kemudian surah Al-An'am atau surah Yunus. Ada yang kata sampai surah Yunus, ada kata sampai surah Al-An'am tu masuk, Yunus tak masuk. Itu percanggahan dekat situ je, dua surah tu. Tapi yang rajihnya, yang paling kuat yang saya perhatikan dalam Sunan Tirmizi ataupun teguran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila dalam hadis Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi okey, dia kata dalam hadis ni dalam cerita kepada kami Ibnu Abbas, hadatsana Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, qultu li Uthman bin Affan, aku kata kepada Uthman bin Affan, ma hamalakum an amadtum ila al-anfal wa hiya min al-mathani. Dia kata apa hal dia kata dia ketika zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kan Quran dinaskhahkan, dijadikan satu mashaf dan diedarkan mashaf berkenaan kepada negeri-negeri tempat umat Islam. Dan ketika penulisan Al-Quran mengikut Nisam Osmani tu dibuat, Al-Anfal sebenarnya bilangan ayat dia bawah 100. Al-Anfal bawah 100. Jumlah dia sikit. Tak sampai 100 pun. Jadi bila dia letakkan surah berkenaan di awal dan dia kata diletakkan di antara dia sebelum Bara'ah. Surah Bara'ah, dan Bara'ah lagi banyak daripada surah Al-Anfal. Jadi Ibnu Abbas menegur Uthman dan menyatakan, ma hamalakum, apa yang membawa kamu, an amadtum, bawa kamu sengaja sandarkan ilal anfal, mana kamu sengaja letakkan anfal mana awal, wahyal minal mathani, dia sebenarnya surah-surah yang mathani, surah kurang 100 sebenarnya, maksud dia 75 ayat lebih kurang, saya tak pasti ayat, bilangan ayat dia rasanya tulis tu nama surah tak ada. Siapa rajin tengok, dia 70 ayat je Al-Anfal. Jadi bila kita sebut 7 yang panjang, jadi Ibnu Abbas tegur kepada Uthman. Lalu dia kata dan sedangkan Al-Bara'ah tu minal ma'in, daripada jumlah yang 100. Mana maksud dia terbalikkan, letak ke depan, patut ke belakang lah. Maksud dia patut lebih letak ke depan. Lalu faqarantum bainahuma, lalu kamu gandingkan di antara dua surah berkenaan. Walam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, dan kau tak tulis, kamu gabungkan di antara dua surah berkenaan dekat-dekat. Kemudian kamu tak asingkan di antara dua surah berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Ibnu Abbas kepada Uthman. Wa wada'tumuha fi sab'in tuwal, dan kamu letakkan surah Al-Anfal dalam 7 yang panjang. 7 bilangan yang panjang daripada awal. Ma hamalakum ala dhalik, apa yang bawa kamu buat kerja berkenaan?
Faqala Uthman, berkata Uthman, kana Rasulullah SAW, dahulunya Rasulullah SAW, mimma ya'ti alaihi zaman, daripada antara waktu-waktu yang datang pada Nabi SAW, waktu-waktu yang berlalu, wa huwa tanzilu alaihi suwar, dan tidak ada waktu mereka akan turun, sedang satu masa turun surah, dan surah itu turun dalam bentuk yang kita kata bilangan-bilangan kecil, kadang-kadang 3 ayat, 5 ayat. Dia tak turun sekaligus sampai 25 ayat terus. Ini cara Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Bahkan kena dengan kisah-kisah waktu-waktu, bila waktu ia berlaku satu kejadian, maka turun ayat. Kadang-kadang pendek je, teguran Allah Ta'ala ataupun perbentulan Allah Ta'ala atau pemerintahan Allah Ta'ala kepada Nabi tentang satu apa penyelesaian bagi masalah yang berlaku. So jadi dia kata, jadi akan turunlah kepada Rasulullah SAW surah ni zawatul adadi, dengan beberapa bilangan. Dia kata fakan idza nazala alaihi syai', dan dahulunya bila baginda SAW turun kepada baginda sesuatu, da'a ba'dha man kana yaktubu, baginda akan panggil sesiapa yang dahulunya menulis, mana ditugaskan untuk menulis wahyu. Ini macam kita terangkan hari itu di awal pendahuluan tafsir. Kita kata bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ramai. Jumlah mereka, kalau kita kata dalam jumlah apa, kalau ikutkan yang dikata oleh Ibn Hajar Asqalani, jumlah mereka mencecah 100,000 orang berdasar daripada jumlah sesiapa yang hadir ketika Hajjatul Wada', ketika haji Nabi tu. Itu adalah perhimpunan umat Islam terbesar, dan ketika waktu berkenaan himpunan manusia itu hampir 100,000 orang. Itu adalah jumlah yang teramai para sahabat yang diketahui. Mungkin ada tinggal kat Madinah tak masuk jumlah tersebut, tapi yang hadir dan 100,000 orang yang lebih kurang. Jadi dalam tajuk ni, maksud dia dalam ramai-ramai tadi, kalau kita kata di Madinah dahulu puluhan ribu ataupun ribuan orang, Nabi hanya melantik 42 orang saja untuk menulis wahyu, bukan semua orang. So dan macam Ibu Uthman kata, tiap kali turun surah, Nabi akan panggil siapa-siapa yang ada apa yang ditugaskan tadi untuk salin apa yang telah turun. Tapi Nabi tetap tidak bersandar kepada tulisan. Cuma suruh dia salin apa yang turun. Kemudian bila turun lagi, Nabi panggil pula. Kadang-kadang orang A, kadang-kadang orang B, kadang-kadang dia ni tak ada, Nabi panggil orang lain pula. Jadi Uthman kata, dia kata idza nazala alaihi syai', bila turun pada baginda sesuatu, da'a ba'dha man kana yaktubu, baginda akan memanggil sebahagian sesiapa yang dahulunya menulis wahyu. Fayaqulu, lalu Nabi akan kata pada orang menulis tadi, dha'u haula'il ayati fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Nabi kata apa? Letakkan ayat ini pada surah yang disebutkan perkara sekian-sekian. Mereka asalnya nama surah, kadang-kadang kita kata macam tadi Al-Baqarah, surah disebut dan nama Al-Baqarah. Al-Anfal dan kisah Al-Anfal. Itu sebenarnya yang timbul sebenarnya dalam surah berkenaan. Kadang-kadang nama surah tadi bukan sepanjang surah tersebut, mungkin satu ayat je, bukan satu kalimah je, satu kalimah saja. Macam surah Al-Baqarah, ayat berkaitan Al-Baqarah tadi 8 ayat atau 11 ayat saja, tak banyak. Tapi surah Al-Baqarah 280 ayat tu dinamakan sempena dengan kisah lembu berkenaan. Faham Jadi secara asasnya Nabi akan kata, letakkan surah ini, ayat ini turun ni pada surah sekian-sekian, surah yang disebut perkara sekian-sekian. Nabi akan letak macam tu. Jadi dia kata apa? Wa idza nazala al ayah, Nabi turun pada baginda ayat, fayaqul, baginda akan berkata, dha'u hadhil ayah, letakkan ayat ni fi suratil lati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Letakkan ayat ini kat surah sekian-sekian. Macam Al-Baqarah kan panjang. Dalam tahun nanti kita akan belajar lagi, tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat dan sebagainya, ada turun ayat daripada surah Al-Baqarah. Ketika tahun Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijrah, turun ayat-ayat tertentu. Walaupun kita kata mana surah tadi awal Rasulullah sampai ke Madinah dah turun, tapi gradually kadang belakang dia Nabi dah 6 tahun duduk Madinah baru turun ayat-ayat yang terakhir dia. So, jadi bila letakkan balik, mungkin duduk tengah atau duduk tepi, wallahu taala alam. Yang pentingnya kita kata apa yang berlaku tadi memang Nabi yang menentukan di mana letaknya ayat tadi, depan atau belakang, tengah atau tepi, Nabi yang aturkan. Jadi dia kata apa? Wa kanatil anfal. Dia Uthman bagi reasoning kenapa Anfal letak ke depan walaupun bilangan jumlah dia tak cukup 100 pun. Wa kanatil anfal, dan adalah surah Anfal ni min awaili ma unzilat, dia di antara awal-awal surah yang turun bil Madinati, di Madinah, di antara awal surah yang turun di Madinah. Wa kanat bara'atun min akhiril Quran, dan surah Bara'ah ni sebenarnya di antara akhir surah Al-Quran. Dia kata kerana tajuk orang munafik ni dizahirkan oleh Ta'ala di akhir hayat Nabi SAW dengan banyak. Okay? Wa kana qissatuha syabihatan bi qissatiha, dan kisah surah Al-Anfal serupa dengan kisah surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah, surah At-Taubah. Fa zanantu annaha minha, lalu aku pun merasakan ia ada daripada surah tersebut. Faqubida Rasulullah SAW wa lam yubayyan lana annaha minha, maka Rasulullah SAW wafat dalam keadaan Nabi tak terangkan kepada kami bahawa surah At-Taubah itu sebahagian surah Al-Anfal.
Dan itu sebab dia separated. Tapi nak tulis bismillah tak boleh. Sebab apa? Nabi tak kata surah baru. Faham tak? Ini sebab punca kenapa kita kata bismillah tidak ada. Bukan sebab kita kata kerana memang ada orang bagi reasoning surah Taubah tadi tidak ada apa? Tidak ada bismillah tu sebab di dalam tu ada kemurkaan Allah Taala. Sebab kalau sebut Ar-Rahman Ar-Rahim nanti sedangkan Allah Taala nak cerita berkenaan dengan kemurkaan dia, tiba-tiba kita Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang, macam kita menghilangkan benda berkenaan. Bahkan sebenarnya bukan. Macam yang Uthman beri reasoning sekarang ni, sebab Nabi wafat tak terangkan surah ni sekali ke bukan. Faham tak? Nabi terangkan sekali atau berasingan dengan Anfal. Kisah serupa. Kalau kita ikut sequence perjalanan kisah tadi, dia bercantum. Dia tak putus. Ya, tapi bila kita baca kita nak kata dia bercantum, tak ada pemberitahuan Rasulullah SAW. Pasal macam Uthman kata, setiap kali mana turun satu surah, Nabi akan letak di sini. Tapi bahagian yang ni Nabi tak bagi tahu duduk cantum sekali dengan surah berkenaan atau tidak. Ya. Baik. Dia kata famin ajli, dia kata apa, lam yubayyin lana annaha minha. Famin ajli zalika, dari kerana itulah Uthman kata qarantu bainahuma, aku gabungkan di antara Anfal dengan At-Taubah, duduk sebelah apa, ikut sequence tu ikut sebelah-sebelah. Walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, aku tak letakkan di antara dua surah tadi garisan atau baris bismillahirrahmanirrahim. Fa wadatuha fi sab'in tuwal, dan aku letakkan dia di antara 7 yang panjang. Mana actually pasal itulah pasal kita kata pasal digabungkan tadi surah tadi. Ini masalah ni. Jadi Al-An'am memang awal, dan juga Al-An'am jumlah dia memang banyak. Ayat dia adalah banyak, melebihi 100 lebih. Dia bukan 100 bilangan 100 5, 6 dan sebagainya. Tapi Yunus sebenarnya surah Ma'in. Dia bukannya surah Asab Antual. Dia tak termasuk sebenarnya. Sampai Bara'ah saja. Ini pasal berdasar pada pendapat. Ada pendapat kata Al-Anfal tak masuk, atau dia bila tak gabungkan dua surah tadi, dia keluarkan Al-A'raf, dia masukkan Al-An'am, dan juga masuk Yunus sekali. Tapi Yunus sebenarnya tak masuk. Yunus sebenarnya terkeluar daripada garisan tadi. Cuma mungkin pengarang-pengarang buku kita yang kita belajar ni, dia letakkan benda berkenaan berdasar pada pendapat yang mereka rasa kuat. Tapi kalau ikut dalil sebenarnya lebih kuat pada peletakan Al-An'am masuk, Yunus tak masuk. Yunus tidak masuk. Ni ingat dalam surat 25 tu. Baik. Jadi kita ambil terakhir berkenaan kelebihan surah Al-Baqarah, bahawa ia adalah surah termasuk surah yang panjang yang mana diletakkan dia barang siapa dalam ada Ansyar Al-Anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil atau mendapatkan memiliki 7 surah yang panjang itu daripada Al-Quran, maka dia adalah habrun, dia adalah pendeta. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, aku diberikan daripada Taurat, bagi ganti tempat Taurat 7 yang panjang, dan diberikan aku tempat bagi Zabur Al-Ma'in, mana surah yang bilangan dia 100 lebih ayat dia 100 lebih 100, dan diberikan aku daripada sebagai gantian bagi Injil Al-Mathani yang berulang-ulang wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan dengan mufassal. Mufassal tu start daripada Hujurat sampai An-Nas. Ada yang kata Qaf sampai An-Nas Hujurat sampai An-Nas pun betul juga dia jumlah tadi. Pasal siapa balik ke depan sikit, kita nampak surah jumlah ayat tadi lebih daripada 100. Start Hujurat dia dah dalam 50 lebih 60 lebih saja. Tak banyak sebenarnya, boleh hafal, tapi tak ramai rajin. Okey, baik. Baik, hari ni kita masuk ke tajuk baru berkenaan dengan adakah surah ni Madaniyah atau Makkiyah. Dia actually Madaniyah atau Makkiyah ni para ulama tafsir dan juga ulama hadis, ulama usul usul fiqh mereka memang mengambil perhatian berkenaan dengan surah ini, surah mana satu, Madaniyah atau Makkiyah, kerana bila surah itu Makkiyah atau Madaniyah ni memberi kesan dari segi penyisian dia. Mana pergi orang? Okey, Madaniyah atau Makkiyah. Jadi dia kata either Madaniyah atau Makkiyah ni penting. Sebab penentuan masalah hukum memain peranan. Pertama, contoh macam katakanlah surah tu satu Makkiyah, satu Madaniyah. Yang Makkiyah tadi pasti kalau ada kata ada hukum dia, datang dengan hukum dan sebagainya, Madaniyah akan lebih terbaru dan lebih terkini untuk membatalkan ataupun membarui apa yang sepatutnya turun dalam Makkiyah. Dan kedua, surah Makkiyah dan Madaniyah ni actually dari segi isi kandungan dia berbeza. Kalau marhalah yang berbeza dan bagi Nabi SAW ketika berada di Makkah, marhalah dia adalah marhalah penetapan akidah, dan bahkan hukum tidak banyak turun. Bahkan lebih banyak kepada meyakinkan orang ramai atau manusia ketika itu kepada akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Lebih mengenal kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan sebab kenapa kalau bab tafsir sebenarnya saya galakkan, kalau saya boleh tafsir, tak apa mula daripada belakang.
mula belakang tak apa, bagus. Kerana apa? Kerana berkaitan dengan tajuk akidah atau kepercayaan. Adapun surah-surah yang macam apa, 7 yang panjang di awal ni banyak berkenaan hukum. Dia kadang-kadang orang yang baru nak kenal Islam ni, kita bagi dia bantai ke apa, terus-terus berkenaan dengan tajuk tu, terkejut dia lari. Jadi kadang-kadang akidah lah, akidah. Kadang-kadang kita betul juga belajar baca Quran, betul. Tapi ikut kepentingan, siapa-siapa nak hafal Al-Quran, Al-Baqarah yang terbaik. Siapa nak dapatkan kebaikan, kelebihan macam Nabi sabdakan, alaikum bisuratul Baqarah, macam kita ambil dia tu. Nabi kata, hendaklah kamu dapatkan surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Kerana mendapatkan surah Al-Baqarah ni adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan dia adalah kerugian. Wala yastati'ul batalah, dan tak mampu untuk mengatasinya sebarang apa, sesiapa pun dekat dengan ahli sihir. Sihir tak mampu mengatasi Al-Baqarah. So Nabi galakkan, bahkan dia menjadi syafaat dan sebagainya. So dari segi konsep penghafalan, better hafal suratul Baqarah awal. Tapi dari segi pembelajaran apa, penguatan akidah, seseorang itu mungkin kena start daripada belakang. Pasal kita kata nak mengenal berkenaan akhirat, syurga neraka dahulu, lepas tu baru bila kita suruh dia buat benda, baru dia ikut, patuh. Kadang-kadang kita, yelah, pasal kita take for granted, dah lahir sebagai Muslim, kadang-kadang kita tak belajar berkenaan dengan akidah. Kita kata, orang kata, kita kata. Orang buat, kita buat. Kenapa buat, tak tahu. Dia beza. Kalau kita kata seorang yang tahu kenapa dia buat, dia kata kerana sebab perintah Allah Ta'ala. Dia tak ada soal dakwa-dakwi banyak. Tak ada tapi-tapi. Tapi bila yang tak belajar ni, dia akan tapi banyak. Kita terangkan pun dia kata, tapi, dia tapi pula. Tapi jadi, tapi sekian. Last sekali pening kepala, kita jawab dengan tapi je. Mana kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah SAW, dalam satu timbangan, sebelah lagi ni ada tapi, yang mungkin dari pengalaman dia sebagainya. Bahaya, pasal benda ni, kita kata pengalaman manusia bukan hukum. Dia boleh menjadi pengajaran, iktibar, bukan hukum. Pasal Allah Ta'ala meletakkan hukum sebagai satu pembaikan untuk masyarakat seluruhnya. Tak boleh diubah langsung. Tak ada pemansuhan, kecuali yang datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Mana haram darah tu, haram darah. Datang dihalalkan, tempat dia. Makan harta orang, haram. Haram kita ambil harta orang tanpa redha dia. Tapi dalam masa yang sama, dalam bab zakat, dibenarkan untuk kerajaan merampas harta orang yang tak nak bayar zakat. Faham tak? Itu dia ada konsekuensi dia, dua tiga apa aspek kena perhatikan. Baik. Jadi Madaniyah surah atau Makkiyah surah ni memang menjadi pengkajian di kalangan para ulama usul tafsir, usul fiqh, dan juga ulama tafsir. Kalau ulama usul fiqh akan tumpu berkenaan masalah hukum. Pasal dia tahu mana Makkiyah, mana Madaniyah, memberikan pengajaran pada dia masalah macam mana gradually hukum tadi berubah. Okey. Ataupun orang-orang yang belajar tafsir, dengan ini dia tak akan dapat pemahaman pengertian surah berkenaan. Baik. Surah Al-Baqarah adalah Madaniyah secara ijma'. Semua para ulama sepakat bahawa surah Al-Baqarah ni adalah Madaniyah. Maksud dia turun di Madinah ataupun turun selepas marhalah hijrah Nabi SAW. Dia pengertian Madaniyah ni dua. Satu, either turun di Madinah physically, tapi ada juga pendapat bukan, dia turun selepas daripada hijrah. Mungkin turun macam hatta Al-Baqarah ada turun di Hudaibiyah. Hudaibiyah bukan Madinah. Bahkan dia sempadan masuk tanah haram. Kan? Tapi turunnya ayat di situ, namun begitu ia tetap dikira sebagai Madaniyah sebab keseluruhan surah tersebut adalah Madaniyah. Nabi yang menentukan di mana letak surah ayat-ayat berkenaan. So, jadi kita kena ikut juga. Jadi kata apa? Dia adalah Madaniyah secara ijma'. Bahkan telah datang bahawa ia surah pertama yang turun di Madinah. Ada pendapat menyatakan surah Al-Baqarah ini surah pertama turun di Madinah. Banyak surah lain turun, tapi surah yang pertama turun setelah Rasulullah SAW berhijrah adalah surah Al-Baqarah. Ini pendapat. Pada perkara ini terdapat sebilangan athar daripada para sahabat tentang perkara ini. Tentang perkara bahawa surah Al-Baqarah ini turun, yang pertama turun di Madinah. Ada athar, mana maksud dia kata-kata para sahabat ataupun pemberitahuan para sahabat tentang perkara tersebut. Dia bila hadis Nabi kita panggil hadis, ataupun khabar pun panggil juga. Tapi kalau para sahabat yang menceritakan tak panggil hadis. Kata-kata Umar tak kata hadis, kata-kata Uthman tak kata hadis, Abu Bakar tak kata hadis, dipanggil athar. Apa pun dia buat, mereka buat dari amalan atau perkataan, maka benda tersebut dikira sebagai athar, bukan dikira sebagai hadis. Bukan dikira sebagai hadis. Hadis ini rujuk kepada Rasulullah SAW. Anything yang sandar pada Rasulullah SAW dipanggil sebagai hadis. Adapun apa-apa yang balik pada para sahabat, normally digunakan oleh para ulama sebagai athar. Okay? Tapi kadang ada juga orang gunakan dari segi bahasa. Pasal athar ni maksudnya kesan. Okay? Satu yang benda yang dia dirujuk kepada, macam macam tu. Asar asar dia kesan. Mana tapak kaki ke, sekian ke. Jadi kesan mereka either kata-kata atau perbuatan mereka. So dipanggil pada sahabat asar. Pada perkara ini terdapat sebilangan asar daripada para sahabat, dia kata, dan tabi'in.
telah datang melalui beberapa jalan periwayatan daripada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, datang banyak riwayat jalan periwayatan daripada Ibn Abbas. Beliau itu Ibn Abbas berkata, telah turun di Madinah apa? Suratul Baqarah. Al-Baqarah turun di Madinah, dia kata. Berkata Ibnu Hajar Asqalani, mereka bersepakat bahawa ia adalah Madaniyah. Mana semua para ulama di kalangan para sahabat di sini dan juga hatta ulama tafsir bersepakat bahawa ia adalah Madaniyah. Maksud dia surah turun di Madinah atau selepas hijrah. Dan bahawa ia adalah surah pertama turun padanya. Surah pertama turun di Madinah. Namun, ini soalan dia, namun ia tidak bermakna bahawa setiap ayatnya adalah turun mula-mula di Madinah. Bukan maksud dia semua turun straight 3 bulan 4 bulan tu semua Baqarah turun, tak. Bahkan Allah Taala jadikan apa kita perhatikan dalam nas nanti, jadi memang ada ayat-ayat dia yang awal, ada ayat dia yang lewat. Ada mungkin di tengah-tengah di antara ayat-ayat dia tadi ada turun surah-surah yang lain. Macam surah surah Al-Anfal kan turun di Madinah juga berkenaan dengan harta rampasan perang. Dan bila kita perhatikan balik di nanti hujung lepas daripada dia nanti tahun ke-6 ada turun ayat surah Baqarah. So in between di antara turunnya Al-Baqarah tadi kepada belakang dia macam banyak lagi surah-surah lain turun sebenarnya. Tetapi kita kata antara yang awal yang awal turun di Madinah adalah dia. Namun dia tak bermakna bahawa setiap ayat-ayatnya adalah turun di Madinah. Kerana telah menunjukkan banyak dalil-dalil bahawa banyak ayat-ayatnya dalam surah ini turun lewat daripada waktu-waktu awal Makkah, awal Madinah. Bukan semua di awal Madinah, tapi bahkan ada yang lewat lagi. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, dan Al-Baqarah dia kata, sekalipun ia adalah Madaniyah, sekalipun ia adalah surah yang Madaniyah yang turun di Madinah atau selepas hijrah, mengikut kesepakatan disepakati oleh semua para ulama, dan telah dikatakan bahawa ia adalah yang mula turun di Madinah. Ada pendapat juga sampai yang macam kita sebut daripada Ibn Abbas tadi, ia yang mula turun di Madinah. Tiada keraguan bahawa ini adalah pada sebahagian apa yang turun. Tak ada keraguan bahawa apa yang dilafazkan tadi, ia mula-mula turun, maksud dia bukanlah pada semua ayatnya tapi keseluruhannya, bahawa dia adalah pada keseluruhan, dan sebahagian apa yang turun, bukan semua. Jika tidak, pengharaman riba sesungguhnya turun lewat surah Al-Baqarah 281. Riba haram turun lewat. Dan juga firman Allah Taala surah Al-Baqarah 281, itu wattaqu yauman turja'una fi ilallah, takutlah kamu akan hari pada hari yang huru-hara tu yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 281 surah Baqarah itu adalah ayat yang turun lewat, bukan turun awal. Bahkan di antara dikata di antara akhir apa yang turun dan dia antara akhir surah ayat yang turun, bahkan di antara ada para ulama kata ayat ini antara ayat terakhir turun daripada ada kata al-yauma akmaltu lakum al-yauma tu surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati tu ayat tu surah Al-Maidah. Ada kata itu ayat terakhir, ada kata ayat 281 ni ayat terakhir. Ini para ulama bercanggahan mana which one is ayat terakhir Al-Quran yang turun. Ada kata surah Al-Maidah tu yang al-yauma akmaltu lakum dinakum tu ayat tu. Ya, actually dari segi logiknya yang itulah. Dari segi lafaz macam kena. Tapi sebenarnya ada juga nas-nas yang sahih menyatakan antara ayat terakhir turun, bahkan di antara ayat terakhir last ayat yang turun adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Peliharalah kamu akan diri kamu pada hari ini kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat dalam perkara ni. Bahkan antara ayat terakhir daripada, sedangkan dia dalam surah Al-Baqarah, tapi dia ayat terakhir turun dalam Al-Quran. Baik, dan juga firman Allah Taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah pada Allah Taala. Dia turun di Hudaibiyah pada tahun ke-6 mengikut kesepakatan para ulama. Mana menunjukkan dia juga bukan turun awal Nabi sampai Madinah, bahkan di tengah-tengah Nabi berada di Madinah pun ada. Bahkan Nabi tinggal di Madinah dalam 10 tahun, mana tahun ke-6 baru turunnya ayat ini. So tak menunjukkan bahawa semua sekali Al-Baqarah tadi turun serentak di awal Madinah. Tapi bahkan ada tengah, ada awal, ada akhir. So tak ada masalah. Tapi Madaniyah dia tetap surah Madaniyah. Maksudnya surah yang turun selepas daripada baginda Sallam hijrah tinggalkan Makkah. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Baik. D. Bilangan ayat dan percanggahan para ulama mengenainya. Bilangan ayat dan percanggahan ulama mengenainya. Okey, ini
Benda ni ada tajuk yang awal kita pernah bincangkan dahulu, itu berkenaan dengan bilangan ayat-ayat surah dalam Al-Quran Karim ataupun bilangan ayat dalam Quran lah. Kita kadang-kadang jadi macam kuis. Pernah dengar kuis kan? Berapakah ayat Quran? Jawapan sering yang saya dengar dalam masyarakat Malaysia ni apa? Apa? 6. Lepas tu adalah seorang tu kaitkan dengan diomon lah. Ada kata ini jawapan sekian dan sebagainya. Dia actually sebenarnya macam ni. Yang 666 tu timbul apabila sebagian para ulama dia letakkan apa? Dia kata apa, 1000 berkenaan dengan akidah, 1000 berkenaan akhirat, 1000 berkenaan dengan Allah. Dia macam ni, dia aksing macam tu. Mana kalau ikutkan mungkin intermingle kan, ada ayat berkenaan akhirat berkaitan dengan tajuk pengharaman riba, dia akan bercantum. Jadi secara asasnya yang 6666 tu tak ada sebarang apa reference yang nyata. Bahkan siapa-siapa rajin ambil masa kan sekejap kan, tak ada benda kerja nak buat, pergi ambil kan 114 surah je. Buka surah tadi, campurkan ayat-ayat dia. Dia ambil yang apa, bahasa Arab ke, bahasa terjemahan ke, dekat atas awal surah tu biasa dia akan letakkan berapa ayat dia. Dia tak ada ujung. Kalau rajin ujung sampai ujung pun kira, tak ada hal. Tapi kalau kira, siapa-siapa kira ayat Quran sekarang ni, dia akan cuba dapat 6236 saja. Tak ada 6666. Ya, 666 tak ada. Saya jumpa ada orang kadang dia buat mengarut, dia kata apa? Zaman saya ceramah dekat internet dulu. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia soal orang ramai. Dia kata berapa bilangan ayat Quran? Jadi orang tu ada yang jawab betul, salah lah. Saya tengok lah mula tu orang jawab kan. Jadi yang messenger tu kan boleh either bercakap ataupun type. So ada yang type sekian. Dia kata korang tak tahu lagi dia tu. Bilangan ayat Quran adalah 6666. So saya kata dengan dia, kenapa 6666? Dia kata 666 sebab rukun Islam 6 perkara. Ni tak ada kaitan langsung pun. Kan? Tak ada kaitan dengan apa, dengan ni. Saya kata bilang dah. Dia kata belum lagi. Lepas tu dia kata tapi ada guru dia kata bilangan ayat Quran tu adalah 6666 sebab urat saraf manusia ni 666. Saya kata pernah bilang ke? Ada doktor cakap macam tu? Tak ada kan? Dia marah saya. Saya kata masalah sekarang bilang lah. Kalau betul tak bilang. Kadang-kadang baca Quran tidak sebut tahu bilangan Quran banyak mana. Ni kadang-kadang betul. Dia macam ni. Para ulama memang ada letakkan kitab-kitab tertentu. Kitab tu seronok. Nipis-nipis je kitab ni. Dia panggil Lataiful Quran. Lataiful Quran maksud dia perkara-perkara halus atau seni berkenaan Al-Quran ini. Benda yang biasa ditumpukan dalam kitab-kitab macam ni adalah bilang surah paling panjang, ayat paling panjang, ayat paling pendek, surah paling pendek, perkataan paling panjang, perkataan paling pendek. Dia jadi macam apa, pengkajian macam tu, bilangan dan sebagainya. So ada orang seronok lah baca benda berkenaan dia, tapi benda tak menambah apa-apa. Dia tak menambahkan apa-apa pun. Dia cuma berikan kepada kita satu gambaran orang tu rajin kira kan. Macam kita perasan tak dalam Quran kan, yang apa, walayatalataf. Kalau Qurannya lama yang daripada India dulu, cetakan lama tu, dia akan letak warna merah. Kenapa? So dia kata bilang dia ujung ke sini, ujung ke sana, itu tengah-tengah Quran. Actually memang ada orang buat rajin kira lah. Macam itu kita bincangkan apa, Al-Fatihah ada apa? Berapa huruf? Tak ingat. Okay, tak apa, dah nota tu ada. Dia apa? 27 perkataan, 140 huruf. Rasanya? Nanti buka balik nota. Tapi tajuk memang saya kata tak penting pun tahu. Kan yang ditanya soalan amal ke tidak. Bukannya masalah baca berapa huruf kan. Dia bukan jadi kehebatan. Dia memang kadang-kadang ada orang suka seronok. Dia tanya nombor ni. Numbers is actually nothing. Tak beri kesan apa-apa pun. Iman tak bertambah. Tak ada pula kufur pula kerana tak tahu. You are not actually being considered seorang yang ignore Quran. Tak. Ignore Quran tu bila tak baca. Bukannya ignore Quran bila tak tahu huruf dia berapa banyak, ataupun ayat dia berapa banyak. Tak ada, tak penting. Tapi sering bertimbul Jadi dalam tajuk ni kena faham, para ulama bercanggahan sebenarnya. Kalau ikutkan jumhur ulama, pasal kita sebenarnya bilangan kita pegang ni bilangan Kufi, ahli Kufah. Ada dia dulu Quran ini, penghafal Quran ni dia punya rujukan dia balik pada 4 kawasan. Syam ada 5 lah kita panggil. Syam itu kaum Syria, Dimash tu, para sahabat pindah di situ. So sebahagian penghafal Quran tinggal di sana. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Itu 5 tempat biasa. Yang biasa kita kata dirujuk. Orang Basrah kata apa? Dia orang Kufah kata apa? Bukan maksud orang tu. Penghafal Quran di situ. Pasal kadang-kadang wakaf yang kita wakaf dalam Al-Fatihah tu kan, kita kata hari tu Fatihah kita belajar 7 ayat sepakat. Cuma masalah soalannya bismillah masuk ke tidak? Okey, ikut yang daripada Qari daripada Madinah Makkah kata masuk. Qari Mekah kata masuk.
Ada qari yang kata daripada tempat kawasan lain kata tak masuk. Tentu sebab kenapa kalau kita lihat kalau Quran-Quran yang lama macam yang cetakan India dulu, dia bismillah nombor 1 tak ada bismillah. Dia tak ada nombor 1 tu bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor 1. Yang kita resam Osmani ni bismillah tu nombor 1. Kalau yang lama tu bismillah tu bukan nombor 1. Dia letak apa nombor apa, jadi mana alhamdulillahirabbil alamin tu nombor 1. Okey. Jadi nombor 6 dia mana tu? Nombor 6 dia sampai ghairil maghdubi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kat situ ada letak 6 kecil. Tu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 7. So ayat yang terakhir yang kita baca sebagai 7, ayat ke-7, dia pecah 2. 6 dan 7 kat dalam tu. Itu cara benda ni merujuk kepada apa yang dihafal oleh para para sahabat, kemudian diajar kepada tabi'in dan seterusnya. So benda ni tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi ayat tetap sama. Cuma masalah apa tau? Baca yang ini 2 ayat ke 1 ayat? Kadang-kadang ayat panjang kan? 1 ayat ke 2 ayat? So para ulama kata ulama tafsir menyatakan memang para ulama ada percanggahan. Mana tadi kita sebut 5 tempat. Kufah, Basrah, Madinah, Mekah, Syam. 5 kawasan ni memang mereka ada percanggahan sikit. Tetapi percanggahan mereka merujuk kepada 6,200 lebih je. 6,200 lebih. Lebih berapa? Itu bercanggah. 6,200 lebih. Ayat Quran ni 6,200 lebih. Lebih tu berapa? Itu percanggahan timbul. Tapi tak ada sampai 6,666. Dia sebab kenapa ada siapa tak? Kawan saya dulu belajar dekat Jordan. Dia cerita pensyarah dia. Bahagian ilmu tafsir ni. Tulis lah. Dia kata pendapat pertama orang Kufah. Okey, 6,236. Pendapat kedua 6,286 dan sebagainya lah. Tulis lah. Lepas tu 6,666 orang tanah Melayu dia tu. Orang kawasan Malaysia ni. Saya gelak lah kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa dia cakap tu sebenarnya bukan Malaysia je. Saya pernah tengok satu syarahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hassan. Muhammad Hassan ni di Mesir. Dia mengajar tafsir. Dia ada rancangan tafsir di televisyen Mesir tu. Start daripada awal Quran lah. Kita pendahuluan tu disebut. Dia kata ada para ulama membahagikan Al-Quran ini kepada yang telah kita sebut tadi. Tentang Allah, tentang ni, tentang iman, tentang sekian. Dia kata 1,000. Sebab tu 500, lepas tu 100, lepas tu dia 6 ayat. Dia terangin lah. Tentang hukum 1,000 ayat. Tentang sekian. Dia letak macam tu. Dia agih-agihkan ikut bilangan berkenaan. Tapi kita kata benda tersebut ialah berdasar pada perkiraan. Kadang-kadang dia intermingle sebenarnya. 2 ayat tadi mungkin berkaitan. Macam Al-Fatihah dalam tu, kita nak kata dia tentang apa? Akhirat? Ada? Tentang Allah Ta'ala? Ada? Semua ada dalam tu. Mana kita kata takkan kita pecahkan terus. Jadi keseluruhan ni pun ada juga. Doa ada juga. Jadi ada kata doa banyak sekian. Kan dia kata dalam Quran ada berapa banyak doa? Doa dia kata ada 100. Jadi apa? Ada 6 ayat. Dia agihkan macam tu. Tapi nanti kemudian saya akan bagikan reference berapa banyak yang dia bagikan. Itu sebenarnya pendahuluan tafsir sebenarnya. Pada kita awal kelas tafsir ni, waktu kan ini sebenarnya tafsir ni, kelas tafsir ni kita alihkan daripada hari Selasa pagi 8 pagi. Actually ustaz lambat, pelajar pun lambat. Jadi saya dulu tak sampai, lalu kita alihkan kepada hari Sabtu. Okey, anyway, ketika awal dahulu saya ada terangkan. Tapi insya-Allah saya akan peringatkan balik berkenaan dengan apa yang 1,000, lepas tu 500, lepas tu 100, lepas tu 6. Dia bagi macam tu. Mana ayat tentang hukum, ayat tentang doa, ayat tentang sekian diagihkan. Tapi pendapat tersebut intermingle. Dia jawapan akhir dia 666 lah. 6666 berdasar pada meaning, bukan berdasar pada numbers. Faham tak? Meaning, the meaning of ayat Quran, meaning tentang akhirat, meaning tentang syurga, tentang neraka, tentang sekian-sekian, campurkan balik sebenarnya tadi akan jadi 6666. Itu pendapat yang datang. Yang nanti saya akan terangkan. Tapi lah macam pensyarah di Jordan dulu, dia kawan saya, dia kata apa? Ni Malaysia je. Malaysia kata 666 dia kata. Jadi sebenarnya betul, tak ada dalam kitab tafsir kata 666. Yang bahkan apa yang saya akan sebut nanti tu tak dijumpai dalam kitab tafsir, usul tafsir yang muktabar. Bahkan dia adalah fahaman ataupun kesimpulan yang didapati oleh sebahagian para ulama. Yang rajin bilang macam ni lah. Macam yang kita kata Quran yang kita pakai dulu kan, merah dekat wal talatuf, siap garis lagi. Sebab ini tengah Quran. Mana kalau kira ke sini sama, dia kata di situ pertengahan dia. Bukan je sebab ayat tu kalau baca nanti boleh lembut benda. Orang kita pula dia baca wal talatuf kan, hendaklah kau berlembut, dia kata pada kawan dia. Pasal Ashabul Kahfi ketika dia pesan kawan dia kata kau pergi hantar seorang untuk pergi bandar dengan duit perak kamu kan. Okey. Lepas tu wal talatuf nak dia yang pergi nak beli barang makan kita ni, wal talatuf nak dia berlembut. Supaya apa? Wal yash'irun nabikum ahada, supaya orang tak kesedar dia ni siapa. Tapi ingat bukan macam saya terang itu, bukan sebab janggut dia panjang, kuku dia panjang. Orang kenal sebab duit tu. Bukan yang sebab dengan rupa dia. Pasal dia sendiri ketika bangun tidur tu dia kata apa? Kam labistum. Berapa lama kamu tidur? Dia kata apa? Qalu labisna yauman
au ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Kalau anda kata janggut macam tu, kuku macam tu, sehari separuh hari, apa benda? Cucuk kawan buta tau, mata. Banyak orang kita dongeng-dongeng apa Israiliyat. Tak tahu Israiliyat pun tak ada. Kesimpulan orang yang baca. Ada orang baca, dia terjemahkan salah, kemudian dia terangkan, dia kata kuku ni, pasal dia tengok kan kuku kalau orang tidur kan, dia akan terus panjang, koma. Jadi dia ingatkan orang yang Ashabul Kahfi macam tu. Tak, Ashabul Kahfi tak macam tu. Bahkan mereka tidur dan tak bertambah apa orang kata apa dari segi apa kuku dia. Sebab dia orang kata bila bangun tidur tu, dia kata apa? Labisna yauman au ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Tapi ketika mana pergi pekan tu, dia kata apa? Suruh hantar seorang beli makanan tu lafaz wala talataf timbul. Orang kita sebenarnya garisan tu untuk bagi tahu itulah tengah Quran. Datang kita apa? Ini ada fadilat besar ni ayat ni. Kalau sini baca ni lembutkan orang. Macam-macam. Padahal ayat tu suruh orang yang apa pergi tu berlembut. Bukan suruh kita lembutkan orang tu. Macam. Ya itu anyway kita faham Baik, jadi dia kata dalam tajuk ni bilangan ayat Quran ni memang macam itulah. Jadi bahkan kita gitu dalam skop Quran seluruhnya. Tapi kalau dia kata kita kecilkan skop pada surah Al-Baqarah, macam itulah kisah kita akan bincang sekarang. Jadi bilangan ayat dan percanggahan para ulama mengenai bilangan ayat suratul Baqarah. Bilangan ayat-ayat surah Baqarah ada 285. Mengikut bilangan ahli Madinah, Mekah dan Syam. 285 285 mengikut bilangan ahli Madinah, Mekah dan Syam. 286 mengikut bilangan ahli Kufah. Okey. Mengikut ahli Kufah. Bukan ahli Kufah maksudnya orang Kufah tu, penghafal Quran di Kufah. Dia kena ingat kawasan Itu adalah kawasan awal di mana zaman para sahabat dahulu berpindah randah Mana ada separuh tinggal di Syam, separuh tinggal di Iraq. Tinggal di Iraq tadi tu timbul tajuk yang Kufah dengan Basrah ni. Yang mana kekal di Madinah lah. Yang pergi ke Syam lah. Jadi bila mereka ni beredar kan, berserakan para sahabat di sepanjang tanah Arab tu, di situ yang kita kata mana anak murid dia belajar, dia akan ingat pada guru dia katakan, dan kena ingat benda ini tak menjadi masalah. Jangan kita lancang confuse-nya. Nabi kita satu, dia pasal bercanggah-canggah lagi. Kan? Ni betul tak? Okey. Jadi peringatkan balik, kena balik pada hadis yang kita bincangkan itu berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab anhu bila mana dia bawa dia unzilat hakadha unzilat. Okey. Di kisah bila mana Hisham bin Hakim bin Hizam ni dalam hadis yang datang daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari. Ni nak tengok macam percanggahan bilangan dia tak masalah, pasal percanggahan baca pun tak ada masalah, bilangan lagi tak ada masalah lah. Pasal kita kata pasal wakaf di mana tu menentukan bilangan ayat. Kalau wakaf awal mungkin satu ayat tu panjang, mungkin seorang tu baca dia ingatkan Nabi baca sampai habis, seorang lagi dengar Nabi berhenti 3-4 kali kat situ, mungkin. Jadi kebarangkalian tadi tak ada masalah. Sebab tengok hadis ni daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari annahu qala, bahawa beliau berkata, qala sami'tu Umar bin Khattab, dia kata aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u suratul Furqan. Jadi dia sini kisah dia, kawan tu solat bukan baca-baca dekat bawah lah, solat baca. Pada zaman dahulu para sahabat mengulang Al-Quran, bukan duduk tapi dia akan ulang Quran dalam solat. Actually the best tempat untuk orang tu ulang Quran dalam solat, bukan dengan duduk diam goyang badan. Goyang badan seronok, tapi kena ingat balik kan, itu seronok lah. Tapi sebenarnya yang terbaik is actually dalam solat. So anyway, Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Furqan tengah solat. Umar lintas, ketika lintas dia kata ala ghairi ma aqra'uha, bukan di atas bentuk yang aku baca atau aku pelajarinya. Wa kana, dan adalah Rasulullah SAW aqra'aniha, Rasulullah yang membacakan ia kepadaku. Yang dia yang bacakan aku akan surah berkenaan adalah Rasulullah. So apa pasal dia ni baca tak sama macam aku baca, dia kata. Dia ada mula pelik. Jadi Umar kata apa? Waqitu an ajala ai, hampir-hampir aku nak buat keputusan yang radikal kepada dia, aku nak kekam terus. Tapi fikir-fikir dia solat, aku tunggu. Summa amhaltuhu, aku pun biarkan tunggu. Mana hatta sarafa, bila dia kata sehinggalah selesainya solatnya Hisham bin Hakim bin Hizam ni. Dia kata bila selesai je kawan tu assalamualaikum warahmatullahi, dia pun falababtuhu biridai, aku pun rentap dia pada kain selempang dia. Okey, fajitu bihi Rasulullah, aku heret dia bawa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku kata, inni sami'tu hadha, aku dengar dia ni. Dia tak kata ni, tak sebut nama dah. Aku dengar dia ni ya Rasulullah. Dia kata yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha,
Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar dia ni baca, ni baca, bukan seperti mana engkau bacakan kepadaku, mana kau ajar kepadaku. Faqala li, Nabi kata padaku, arsilhu, lepaskan dia. Dan kawan tu kena pegang kan. Nabi kata lepaskan dia. Lepaskan. Okay? Dia kata thumma qala lahu, Nabi kata pada Hisham bin Hizam, Iqra, baca. Faqara'a. Lalu dia pun baca suratul Furqan. Qala, Nabi pun kata lepas dengar dia habis baca, Nabi kata hakadha unzilat. Demikianlah ia turun. Demikianlah macam dibaca ni lah turun. Thumma qala li, kemudian Nabi kata pada aku, Iqra, baca. Faqara'tu, aku pun baca. Faqala, Nabi berkata, hakadha unzilat. Demikianlah Quran turun. Demikianlah surah tu turun. Macam itulah ia turun. Nabi betulkan dua-dua sekali. Mana this one belajar Rasulullah SAW, this one belajar Rasulullah SAW, tapi Nabi SAW iakan dua-dua sekali. Mana pembacaan Al-Quran tadi, lafaz dia sort ke, jadi sort dengan ta ke, apa sort dengan sin ke dan sebagainya. Perbezaan huruf-huruf tu, lafaz yang kita kata alaihim ke alaihum ke dan sebagainya, benda tu warid daripada Nabi SAW. So jangan kita pening kepala pula, ni bilangan Nabi satu, Al-Baqarah turun, dipuji pula orang tu, tiba-tiba kejap kata 285, kejap kata 286. Ni mana satu ni? Jangan. Ni kalau dia kata bacaan pun boleh berbeza, waqaf pun boleh berbeza. Sebab waqaf berbeza, bilangan ayat akan bertambah atau berkurang, betul tak? Kalau waqaf dia jadi macam tu Jadi dia kata, Nabi kata innal Qur'ana, sebenarnya Al-Quran ni unzilat ala sab'ati ahrufin. Yang sebenarnya Quran itu turun di atas 7 huruf. 7 huruf tu bukan maksud dia 7 huruf alif bata tu. 7 huruf 7 lugah, 7 bahasa. Bahkan yang asalnya Quraisy, tapi dimudahkan Al-Quran tadi untuk pembacaan bagi kabilah-kabilah Arab yang lain. Misal kami di sini jumpa di Yaman dulu, ada kabilah Arab yang tak boleh sebut fihi. Dia fihu. Dia mesti hu juga. Dia tak boleh fihi, dia fihu. Dia akan ha tu, dia takkan balik, dia ha kata dia ganti nama tu, dia takkan boleh balik bawah. Tu jadi alaihim, jadi alaihum tu. Alaihim kita dah sebut kan, kita Melayu ni lidah ringan. Dia actually diorang ni ada yang tak boleh sebut. Macam tak sebut ni lah, apa nama, imalah kan, imalah majreha. Ada kabilah tu dia cakap semua je, dia takkan bunyi a. Jadi sebab tu dimudahkan dengan cara berkenaan. So ada apa pembacaan tadi Nabi benarkan untuk dibaca macam tu, dengan Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan 7 qiraat yang tu adalah mutawatir. 7 qiraat, 7 bacaan Al-Quran tu adalah mutawatir. Cara pembacaan tu mutawatir, cara baca tu, cara baca katakan dalam riwayat kita, imalah tu hanya berlaku sekali je. Kalau qiraat lain mungkin jadi banyak kali kan. Jadi secara asalnya Nabi kata faqra'u minhu ma tayassara, bacalah daripadanya apa yang mudah untuk kamu, apa yang mudah. So, jadi secara asasnya hadis ini macam menyokong kepada kita berkenaan masalah jumlah ayat tadi. Kerana kalau dia kata bacaan tadi pun boleh, bunyi lain Umar marah, tapi yang paling penting lagi ada masalah apa, waqaf di mana pun terlibat sama. Kerana pembacaan Nabi SAW didengar dari segi lafaz dan juga waqaf di mana. Maka para sahabat menyatakan bahawa ayat ataupun kita kata satu ayat dalam Quran tadi normally diketahui dengan waqafnya Nabi SAW pada ayat berkenaan. Bahkan kadang-kadang kita kata, ialah kadang-kadang ada waqaf yang lazim. Tengah-tengah ayat ada mim. Kan dia apa mesti waqaf, tak boleh tak waqaf. Mesti berhenti kat situ. Contoh dalam surah Yasin. Ingat tak ingat? Baca kerap tak ingat? Tak bagi tahu, kena tunjukkan. Nanti kalau tak perasan. Dia actually di belakang Quran dia tulis benda ni. Dia ada qaf lam tu waqaf aula, sad lam tu, sad lam alif lam tu, apa ya tu, apa alif surah tu wasal aula. Okey. Dia ada yang waqaf lazim. Kalau la tu la jangan berhenti sebenarnya. Okey. Tapi ialah orang kita langgar jugalah biasanya kan. Okey. Contoh ni lah surah Yasin Ni mudah sikit tunjuk. Macam saktah tu saktah lah kita tahu kan. Okey. Ni yang kita sebut ni berkenaan dengan tajuk apa? Yang ada mim. Mim tu sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya dua kalimah tadi berbeza. Yang ini kalau dia kata kita wakaf pun kita tahu makna dia. Makna dia kena jadi betul. Kalau tak kita wakaf, makna dia kena jadi lari. Itu kenapa kena wakaf di situ. Ayat tu berbunyi awalam yaru awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum la malikun wa dhallalna lahum fama rakum min hayqulun wa lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yakulun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum fala yahzunka qawluhum tu dekat situ fala yahzunka qawluhum. Okey, kat sini tengok.
Dekat situ ada sini tu, mim tu. Fala yahzunka qauluhum. Nampak tu ada mim kecil tu. Dia besarkan sikit. Tak besar, besar dah kan? Ni ha. Okey. Okey. Alah, lompat. Okey. Dia kata, fala yahzunka qauluhum. Janganlah menyedihkan kamu hai Muhammad kata-kata mereka. Okey. Pasal apa? Kalau kita baca straight, dia akan bunyi apa? Maka jangan menyedihkan kamu hai Muhammad kata-kata mereka. Apa kata-kata tersebut? Inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Yusirruna wa ma yu'linun. Sini pasal sebenarnya Allah Ta'ala yang nak menyatakan kami tahu. Bukannya mereka tahu. Bukan mereka kata, bukan kata-kata kami tahu. Yang orang musyrikin kata kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa mereka zahirkan. Bukan itu maksud perkataan yang dimaksudkan. Maksudnya Allah Ta'ala kata fala yahzunka qauluhum. Hai Muhammad, janganlah menyedihkan kau kata-kata mereka. Sebab apa? Allah Ta'ala kata sebab kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa mereka zahirkan. Apa yang mereka iklankan. So secara tak langsung mim kat situ waqaf tadi memberikan pengertian berbeza. Kalau orang tu baca straight, mungkin orang tu akan faham apa? Kata-kata musyrikin itu adalah kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa mereka itu kata-kata yang menyedihkan Nabi. Bukan. Jangan sedihkan kamu kata-kata tu, bukan maksud kata-kata tersebut adalah sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Itu bukan kata-kata orang musyrikin. Itu kata-kata Allah. Allah Ta'ala kata, jangan kamu sedihkan kamu hai Muhammad apa kata-kata mereka. Mereka kata engkau ni gila ke? Mereka kata engkau ni apa ahli sihir ke? Mereka kata engkau penyair ke? Mereka kata engkau ini kata-kata tadi, jangan kau sedih hai Muhammad. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka zahirkan. Dalam hati mereka apa? Luar apa yang cakap lagi? Mungkin yang keluar tu tadi kecil banding apa dalam hati mereka. Banding dengan apa yang keluar daripada mulut mereka. Jadi kamu yang bimbang. So jadi secara tak langsung wakaf yang macam ni kan. Mungkin kita kata wakaf macam ni. Kalau dia kata ada orang yang kita tak belajar ni, dia akan kata wakaf tadi adalah termasuk di antara apa? Wakaf ayat. Faham tak? Tapi kena ingat bahawa walaupun percanggahan ini kita logik ini berlaku, tidak bermaksud bahawa ayat Quran bertambah sampai 6666 dengan wakaf macam ni. Pusing mana pun takkan sampai 666. Pusinglah mana pun, kita ambil lah jim jaiz kan. Ada jim tu maksud dia boleh berhenti, tak berhenti pun tak apa. Kalau ada kata qaf lam tu waqaf lebih aula. Mungkin ada orang kata ni kot tambah ni mungkin jadi kot jumlah 666. Tak ada siapa di kalangan para ulama apa tafsir menyatakan macam tu. Bahkan waqaf ni diketahui oleh mereka. Jadi secara tak langsung kita kata bilangan ayat Quran ni berbeza Baqarah ni tidak menjadi masalah jangan pening kepala. Nanti kan kita tahu macam mana pula boleh jadi berbeza sedangkan Quran satu, Nabi satu. Kalau bacaan berbeza, waqaf pun boleh berbeza. So, jadi mungkin di situlah timbul masalah. Ada yang masukkan ini 2 ayat atau ini 1 ayat dan bertambah atau berkurang bilangan surah ayat surah tadi berdasar pada tajuk ini. Jadi dikata bilangan-bilangan ayat surah Al-Baqarah adalah 285 mengikut bilangan ahli Madinah, Mekah dan Syam. 285 ikut penghafal-penghafal Madinah, Mekah dan Syam. 286 mengikut bilangan ahli Kufah. 286 mengikut ahli Kufah. Dan 287 mengikut ahli Basrah. Kita ikut mana satu? 5 saat ni sekarang. Kufah. Kita 286. Actually memang kita kata mashaf kita ada tu, jumlah ayat 286 tu, 286 236 tu Kufi. Okey, ahli Kufah. Okay, kenapa diletak macam tu? Kerana yang tu paling kuat. Yang lain pun kuat juga, tapi kita punya mashaf kita pakai ikut itu. Kalau orang yang duduk di Maghribi dan sebagainya mungkin tak ikut jumlah yang sama macam kita. Okay? So itu sebab kadang-kadang siapa pernah beli Quran terjemahan Resam Osmani tu. Yang jabatan Perdana Menteri keluar kan, kadang-kadang lari sikit. Masalah lari ayat ni. Yang kadang-kadang terlari sikit, mungkin ada orang terlupa berkenaan dengan ikut mana. Jadi ada terlari sikit 2-3 surah yang ayat tu tadi kalau kita letak dalam mushaf bilangan macam ni, lepas satu kedudukan dia kelari 1 ayat atau 2 ayat. Tapi 1 ayat lah, 1 ayat. Saya jumpa 1 ayat. Faham Baik 285, 286, 287 mengikut pendapat 3 tempat berkenaan. Dan ni kebalik kepada penghafal-penghafal Quran bukan berdasar pada orang awam. Bila sebut ahli Basrah, ahli Kufah tadi bukan rujuk pada penduduk di situ. Rujuk pada ulama yang mengajarkan tafsir ataupun Al-Quran di situ. Jelas? Baik. Percanggahan mereka adalah pada 11 ayat. Percanggahan mereka diterangkan Jadi 285, 286 tadi. Apa jadi? Macam mana boleh jadi 285, 286, 287 tadi? Dia kata percanggahan mereka berlaku pada 11 ayat. 11 ayat. Itu Alif Lam Mim. Pertama dia bercanggah pada Alif Lam Mim tu. Itu Al-Baqarah ayat pertama. Ia dikira oleh ahli Kufah dan orang lain tak kira. Mana Basrah
Syam, Mekah, Madinah, tak kira sebagai satu ayat, dia cantum terus. Mana dia kata alif lam mim zalikal kitab, dia jadi satu ayat dengan berikutnya. Dia tak kira situ. Tapi kita yang mengikut Kufah, Kufi, dia mengira itu sebagai satu ayat. Itu ayat, bukan dia cantum dengan ayat selepasnya menjadi satu ayat, bukan. Azabun alim di akhir ayat ke-10, walahum azabun alim, ayat ke-10 surah Baqarah. Ia dikira oleh ahli Syam. Ahli Syam kata itu dikira sebagai satu ayat, tapi tak dikira oleh orang lain. Banyak yang lain selain daripada mereka, Kufah, Basrah lainnya, tak mengira dia sebagai satu ayat. Okey. Pasal dia walahum azabun alimum bimakanu yakdzibun. Dia ada dua. Kalau berhenti balik pada ayat berkenaan. Okey, pertama yang kita lihat kat sinilah. Sini ni ayat pertama. Yang mana kita kira orang yang yang kufur, yang mashaf kita pakai ni pakai kira Mashaf yang lihat mungkin ada tempat lain yang ambil pendapat Basrah, Syam, Mekah, Madinah tak kira. Okey, kemudian ayat ke-10. Dalam ayat ke-10, kan? Okey. Walahum azabun alim. Ni. Nampak tak ada mim kecil tu? Mim kecil tu iklab. Dia beza mim kecil berhenti dengan mim kecil iklab. Tahu beza dia macam mana? Kalau mim iklab ni, dia ada dia turun bawah ekor dia. Kalau mim yang lazim berhenti macam surah Yasin tadi, mim tu dia terapung. Dia mim macam tu. Dia mana ekor dia macam tu. Sekejap aku tulis kanan kiri. Okey, tuan-tuan pandang macam mana? Sini ke sini kan? Okey. Mana mim tu macam tu ekor dia. Kalau mim tu macam tu ekor dia, itu mim iklab. Salah faham pula ni, salah faham Tapi di sini timbul tajuk. Okey, apa dia kata qurra daripada mana? Qurra daripada Syam. Qurra daripada Syam mengatakan bahawa ini apa? Satu ayat. Ni walahum azabun alim. Berhenti situ. Lepas tu bima kena ketibu satu ayat lain. Satu ayat yang lain. Mereka kira macam tu. Mereka kira macam tu Faham Okey. Baik. Ini yang kita bertambah pula satu ayat pada dia. Tadi dia dah kurang satu ayat kan? Bila dalam surah dalam awal Baqarah tadi, kita mashaf yang kita pakai kira satu ayat. Dia orang tak kira, dia orang straight terus sampai ayat berikutnya. Jadi satu ayat, Jadi bilangan dia kira yang Kufah dah tambah dah satu. Dan dia orang punya dah kurang satu. Sekarang ni ahli ahli Syam kira dia sebagai satu ayat dekat situ. Okey, baik. Dan dalam Al-Baqarah ayat ke-11, Innama nahnu muslihun. Ayat ke-11 Ayat ke-11. Ni. Innama nahnu muslihun, berhenti kat sini Stop dekat sini. Okey, stop dekat situ. Dia kata ia dikira oleh ahli Syam, dikira oleh ahli Syam, tak dikira orang lain. Dikira sebagai satu ayat. Itu satu ayat, satu ayat Yang lain tak kira dia pakai satu ayat. Pakai orang kira dia ni cantum dengan sebelum dia. Innama nahnu muslihun tu dia bukannya dia bersendirian, tapi dia cantum dengan ayat sebelumnya. Okey. Kemudian ayat ke-144. 114. Ayat 114. Okey. Dekat sini. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang tak boleh untuk mereka masuk dalam masjid ini kecuali dalam keadaan ketakutan. Ini di sini. Di sini kan? Ni kat sini. Dia kata balik dari buku kita, dia kata apa? Dia kata ia dikira oleh ahli Basrah, tak kira oleh orang lain. So qari Basrah kata itu satu ayat sampai pada ayat berkenaan. Ayat sini dia kata ini satu ayat. Yang lain tak kata ia sebagai satu ayat. Tapi kita wakaf ada jaiz boleh berhenti wakaf situ, tapi tak dikira satu ayat. Tak dikira sebagai satu ayat. Okey. Kemudian dia kata dia kata dalam ayat 179 179 Ya ulil albab ni. Ya ulil albab. Ya ulil albab ni. Okey, di sini ada yang mengira sebagai satu ayat khas kat sini, start sini satu ayat. Okey. Dia kata apa? Dia kata ya ulil albab tadi, wahai orang punya akal. Ia tidak dikira oleh ahli Madinah serta ahli Makkah, dikira oleh golongan yang lain. Kira sebagai satu ayat. Okey, Makkah ahli qari Makkah dan qari Madinah. Okey.
tak mengira dia sebagai awal dia kata dia dikira sebagai dia tak dikira oleh Madinah sebagai awal, serta ahli Madinah serta ahli Makkah, dan dikira oleh orang lain. Mana tak kira sebagai awal, tak kira sebagai awal, yang lain kira sebagai awal ayat. Dia kata ya ulil albab tu dimasukkan sebagai satu ayat yang berasingan. Kemudian dia kata apa dalam ayat yang ke-200, ayat ke-200, ni dia kata dalam ayat ini fil akhirati min khalaq, sebarang habuan dekat ujung ni ayat 200 ni. Dia kata ayat ke-200 ni dia kata ia tidak dikira oleh ahli Madinah akhir dan dikira oleh orang lain. Mana orang lain kira sebagai akhir ayat, dia kira sebagai Madinah kata tak, bukan akhir ayat. Sambung lagi. Sambung lagi. Kemudian dia kata apa? Ayat yang ke-219. 219. Ayat berkenaan Arab dia kata tadi 219 yas'alunaka madza yunfikun wa yas'alunaka madza yunfikun, kat sini, berhenti sini. Mana ini dia kata kat sini kan kita ni satu ayat saja satu ayat 219. Ada di kalangan mereka ni menganggap kat sini ada ayat lain. Start sini. Mana yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada Muhammad mengenai arak dan juga judi. Qul fihi ma ithmun kabir, kata Muhammad pada kedua-duanya ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tetapi ada manfaat juga. Pasal orang yang ambil yang berjudi boleh kaya segera. Orang yang minum arak boleh hilang kerunsingan. Dia cek gitu kan, dia tak ingat apa benda. So jadi itu manfaat dia. Tapi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, dosa keduanya adalah lebih besar daripada manfaat kedua. Ini sebelum diharamkan sebelum diharamkan. Bukan yang pakai ayat ni boleh minum arak rupanya, tak. Ini ayat ni mengharamkan arak, diharamkan arak lepas tu gradually. Jadi wa yas'alunaka amma yunfikun, dan mereka bertanya pada kaum Muhammad apa mereka boleh infakkan, apa yang boleh mereka infakkan. Jadi ayat yang ni ada yang mengatakan bahawa ini ayat lain. Mana dua ayat. Kat sini ada dua ayat tengah-tengah ni. Jadi kita tengok tadi dia kata apa? Dia kata dan ayat 219 dia kata apa yang mereka infakkan, wa yas'alunaka amma yunfikun, dia kata dikira oleh Madinah sebagai awal ayat, serta ahli Mekah pun kira macam tu, dan tidak dikira orang lain. Orang lain tak kira sebagai awal ayat, dikira sebagai tengah-tengah ayat, bukan awal ayat yang satu baru. Baik. Dan dia kata dalam ayat yang ke-219, dia pecah lagi, ada pula lagi kata pula, yang ujung la'allakum tatafakkarun ni, ujung ni la'allakum tatafakkarun, di situ dia kata juga, dia kata dikira oleh ahli Madinah dengan ahli Kufah sebagai akhir. Dikira oleh ahli Madinah sebagai akhir, ahli Kufah serta ahli Syam tak dikira dan tidak dikira oleh lain. Mana yang kira dia sebagai akhir adalah Madinah, Kufah, Syam. Yang dua lagi itu Basrah dan juga Mekah tak kira dia sebagai akhir ayat. Faham? Kemudian dia kata kata-kata ma'ruf 235, qaulun ma'rufun. 235 313435. Ni qaulan ma'rufa illa an taqula qaulan ma'rufa. Ni berkenaan dengan tajuk apa? Berkenaan dengan kalau orang tu dah kena dalam iddah, tak boleh dipinang dan sebagainya. Kat situ illa an taqula qaulan ma'rufa, berhenti kat sini. Jadi kat situ dia kata apa? Dia kata Al-Baqarah 235 dikira oleh Basrah sebagai satu ayat, stop situ, dan tidak dikira oleh orang lain. Dan 255 surah Al-Baqarah 255. Okey, 255 Ni. Wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul azim. Kat situ dia kata apa? Huwal aliyul azim 255. Sekejap. Oh bukan, ni ayat kursi ni. Ni sini. Allahu la ilaha qayyum ni. Sampai sini. Stop sini.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Noh. Kat situ yang maha hidup dan maha berterusan mentadbir. So dia kata kat situ tadi, dia kata okey, dikira oleh ahli Madinah sebagai akhir ayat. Okey. Ahli Mekah, ahli Basrah dan serta ahli Mekah dan Basrah. Mana tiga Madinah, Mekah, Basrah kira sebagai satu ayat. Maksud dia cantum ayat sebelumnya. Cantum ayat sebelumnya Ini sebagai akhir ayat Okey. Kemudian yang lain tak kira. Termasuk kita yang pakai Quran yang kita ni pakai kufah tak kira. Sebagai dia bahkan dicantum dalam satu ayat kursi yang sama. Okey. Dan yang terakhirnya adalah surah Al-Baqarah ayat 257. 257. Okey, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ni kat sini. Okey. Mana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ayat di sini kat sini. Dekat yang kita tulis tadi. Kat sini. Allah lah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Di sini. Jadi kat sini ada yang mengatakan ia adalah waqaf juga. Okey. Dia kata ia dikira oleh ahli Madinah awal, tanda dikira oleh orang lain yang belakang lain tak kira sebagai apa ni. Dia bahkan kira satu ayat je. Dia kira sebagai awal ayat. Dia kira sebagai awal ayat. So jadi secara tak langsung daripada sini kita dapat lihat jumlah apa percanggahan mereka percanggahan para ulama berkenaan dengan bilangan ayat tadi, dia merujuk kepada 11 tempat tadi. 11 tempat berkenaan. Yang kita diletakkan dalam buku tu. Di mana di situlah percanggahan berlaku berkenaan dengan macam mana boleh jadi ayat tu sekejap 285, sekejap seorang satu kata 286 yang kita pakai kemudian dia kata 287 kerana waqaf tadi tak sekata. Ada yang kata satu ayat tadi pecah dua, ada yang kata dua ayat jadi satu. So, jadi itu kita dari asal. Tapi macam saya ulang balik sekali lagi penegasan bahawa walau percanggahan ini berlaku berkenaan surah Baqarah dan surah lain surah lain pun ada, tetapi ia tak mencecah 2666. Dia tak tempat 6666. Tak mencecah bilangan 6666. Ia berkisar dalam 6200 lebih. 6200 lebih. Lebih tu bercanggahan tapi tidak sampai pada 6666. Faham? Tapi nanti saya akan terangkan berkenaan dengan apa yang bahagian segmen berapa untuk hukum, berapa ayat doa, berapa ayat sekian yang dikatakan oleh mereka jadi 6666. Tapi itu pengertian bukannya bilangan ayat secara literally bilangan. Tapi pasal kadang-kadang macam saya kata intermingle. Kadang-kadang cerita tentang akhirat tapi cerita tentang riba. Hukuman riba masuk juga ayat akhirat kat situ. Faham Okay, baik. Dah tepu belum? Tak tepu lagi. Tak tepu lagi kalau cahaya lagi tak apa. Kalau dah tepu bagi tahu. Actually benda ni betul, kadang-kadang kita tak perasan. Dia cakap betul, dia kata tepu, dah berat dah. Tak boleh masuk dah. Boleh Okey. Bismillah. Baik. Okey, jadi kita ambil dua tajuk tadi. Pertama Mekah Madinah dia, kemudian ayat dia. Tapi kita kata, jadi kalau orang kata pada kita bilangan Baqarah 285, tak ada tu marah dia pula. Kata dalam Quran ni kata tak. Pasal benda tadi masalah wakaf tadi masih lagi ada perbezaan. Tapi kalau dia kata 6666 atau reject je, tak kisah. Reject tak ada masalah. Okey, baik. Atau yang kelima lepas kita bincang tentang nama Baqarah, kelebihan surah Baqarah, kemudian berkenaan dengan Madinah, Makkah dia, di Madinah, kemudian berkenaan bilangan ayat dia. Sekarang kita masuk nombor 5. Itu berkenaan dengan apa? Paksi dia. Paksi atau kita kata apa saya sebut tu genre. Dia genre tu bahasa apa sebenarnya? Yelah macam komedi. Kan kalau orang tengok filem kan komedi ke action ke sebagainya. Okay, sekarang ni itu kan tajuk asal di cerita tadi. Kalau cerita tadi kadang-kadang mungkin tajuk polis. Action gaduh pun ada. Action bukan polis pun ada kan, orang dalam bangunan pun kita action juga. Betul tak? Jadi asasnya kita kata apa yang kita kata bentuk kita kata bentuk apa? Kategori kategori. Okay, pasal dalam Al-Fatihah itu kita tak dapat nak gambaran sangat sebab apa? Sebab Fatihah dahulu dia satu surah dalam Quran yang mengandungi semua genre. Semua benda dia ada dalam tu. Ada tentang tauhid, ada tentang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan berkenaan dengan asma dan sifat. Tauhid. Ada berkenaan dengan tajuk kiamat, bila kita sebut Yaumiddin. Ada berkenaan dengan tajuk ibadah. Ada tajuk berkenaan keikhlasan pada Allah Taala. Ada berkaitan tawakal, ada berkaitan dengan tajuk syariat kan, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada berkenaan dengan tajuk golongan yang diberikan nikmat Allah Taala, itu tentang orang beriman dengan Quran Karim. Kemudian orang-orang yang sesat ataupun orang yang dimurkai. Semua itu tadi merangkumi Quran seluruhnya.
So jadi kita payah sikit nak nampak. Atau memang ada separuh para ulama menyatakan dia kesimpulan Al-Quran Al-Baqarah tadi, dia punya paksi dia adalah mengajarkan kita cara kita berdoa kepada Allah Taala. Kan sebelum kita nak berdoa, Allah Taala kata sebut ini dan after tu ihdinas siratal mustaqim. Mana lepas orang tu puji Allah Taala, sanjung Allah, agungkan Allah, kemudian serah diri kepada Allah Taala dan lepas baru minta apa yang dia nak. Bukannya dia terus macam, ya Allah aku nak sekian. Jadikan diri kita ni memuji Allah Ta'ala, mengagungkan dia dahulu. Kemudian barulah kita serah diri pada dia. Jadikan diri kita ni hamba dahulu. Kemudian baru kita minta. Bukan main terjah minta aja. Weh aku nak sekian, tak boleh. Itu nama dia kurang ajar panggil. Jadi Al-Baqarah, Al-Fatihah itu genre dia juga. Dan masa sama dia juga berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran. Sekarang ni Al-Fatihah. Al-Baqarah kita akan tengok macam manakah dia punya kesimpulan ataupun keseluruhan apa yang dalam ni. Bahkan nanti dia akan datang dengan detail sampai keseluruhan surah Baqarah. Nanti kita akan nampak apa benda pengisian yang ada dalam dia ketika bincang tentang tajuk nanti. Baik, paksi surah itu surah Al-Baqarah. Kita sedia maklum bahawa surah Al-Baqarah adalah surah Al-Quran terpanjang. The longest surah dalam Quran Karim adalah surah Al-Baqarah. Dia mencecah kepada hampir 3 juzuk hampir 3 juzuk. 2 juzuk lebih dalam Al-Quran Karim. Walaupun begitu, sungguhnya kesatuan maudu'iyah bagi surah yang mulia ini adalah nyata, senyata-nyatanya. Walaupun dia panjang sebenarnya, bagi orang yang tak belajar berkenaan dengan tajuk-tajuk keseluruhan Al-Baqarah ni, dia tak nampak. Kalau dia nampak, kalau kita perhatikan, kan start Al-Baqarah cerita tentang orang beriman, kemudian orang munafik, orang kafir, kemudian orang munafik. Kemudian tiba cerita berkenaan dengan langit dan bumi dan sebagainya. Kemudian cerita tentang Adam. Tiba-tiba masuk cerita tentang Bani Israel pula. Kemudian kan nampak tak kalau dia punya sequence tadi. Lepas tu masuk juzuk kedua, alih kiblat. Mana saat apa benda cerita dia? Kalau orang dia tak baca keseluruhan surah tadi, dia katakan nampak. Sebenarnya dia ada tajuk sebenarnya dia disampaikan. Kerana Allah SWT memang dia adalah maha bijaksana dalam mengaturkan atau membawa manusia ini daripada satu stage kepada satu stage lain untuk meningkatkan iman. Jadi kalau orang tu faham betul-betul, dia akan tahu sebenarnya dia bukan baca random. Bahkan ada benda yang dibaca di situ. Ada pengertian yang Allah nak dipaham. Pasal Quran untuk diamalkan, bukan untuk dibaca semata-mata. Orang kita separuh tu bukan baca gantung. Baca tidak, amal tidak, gantung aja. Dia rasa selamat dari rumah dia gantung. Masalah salah benda tu. Jadi walaupun begitu, walaupun dia surah paling panjang, sesungguhnya kesatuan maudu'iyah, tajuk dia, title yang ada dalam tu sebenarnya bagi surah mulia ini adalah nyata senyata-nyatanya. Sekalipun berlainan pernyataan ahli tafsir pada zahirnya. Zahirnya ahli tafsir bercanggahan lah. Ada kata genre ataupun apa topik yang dibincangkan kategori surah ini adakah bincang tentang kiamat ke atau bincang apa dia nak sampaikan. Mungkin ada yang berbeza-beza pendapat, tapi sebenarnya zahir je berbeza, tapi sebenarnya mereka satu dalam pemberitahuan. Berkata Imam Ar-Razi pada penutup tafsiran beliau terhadap surah Al-Baqarah. Pada akhir ditutup surah Al-Baqarah, dia tafsir Al-Baqarah, akhir penutup dia kata apa? Sesiapa yang memerhatikan kepada kehalusan aturan surah ini, sesiapa yang memerhatikan kepada kehalusan aturan surah ini dan pada kecantikan susunannya, dia itu orang yang memerhatikan itu akan mengetahui bahawa Al-Quran sebagaimana ia bersifat mukjizat. Al-Quran sebagaimana ia bersifat mukjizat dengan perkiraan kefasihan, dengan mengira kepada fasih, lafaz-lafaz dan mulia makna-maknanya. Pasal Al-Quran Karim asalnya dahulu ketika turun pada orang-orang Arab, kan ikutkan turun kan random. Bila Nabi jumpa mereka, Nabi baca ayat sekian, kadang-kadang Nabi baca ayat sekian. Mana berdasar kepada apa yang turun. Itu, tapi dan mereka orang-orang Arab ketika itu akan lihat orang-orang yang fasih basaran ni, dia lihat Quran ini mukjizat dari segi apa? Fasih lafaznya dan juga mulia maknanya. Hatta mereka terpaksa mengaku, mereka tak berakhir dengan kata Quran ini adalah sihir. Sedangkan Nabi tak sihir orang pakai Quran. Tapi mereka tak nak bagi orang dengar Quran. Pasal bila dengar Quran tadi, kecantikan bahasa dia akan menarik orang untuk mengenal Islam. Macam tu sekali sebenarnya. Mana Quran tu dibaca, mereka faham sungguh bahasa Arab. Mereka baca, dengar Quran saja, mereka terus masuk Islam. Macam berlaku pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia baca Al-Quran, hati dia terus terdetik untuk masuk Islam. Bukan dengan sebab kita kata magic dan sebagainya, tapi lafaz-lafaz dia adalah mukjizat. Lafaz-lafaznya adalah mukjizat bagi mereka yang memahami lafaz dan juga maknanya. Okey. Sekarang ni dia kata walaupun dia mukjizatnya tu, ia juga mukjizat siapa? Ia juga adalah bersifat mukjizat sebab susunan dan aturan ayat-ayatnya. Pasal Nabi SAW yang aturkan. Kan Nabi yang kata
ayat ini di sini, ayat ini di sini. Kadang hadis yang kita baca tadi, Nabi yang bila turun ayat Quran, Nabi akan kata letakkan ayat ini pada surah sekian selepas ayat sekian. Jadi aturan pun juga adalah mukjizat pasal Nabi yang letakkan. Okey. Dia kata barangkali orang-orang yang mengatakan ia bersifat mukjizat dengan sebab uslub dan menginginkan itu. Mungkin barangkali ada orang yang mengatakan uslub aturan Al-Quran, pengertian dia daripada satu peringkat tadi menginginkan maksud ini. Inginkan maksud apa? Dia punya aturan dan susunan dia. Bukannya berkenaan dengan tajuk dia kata dengan dengan masalah lafaz dan juga makna. Aturan dan susunan pun. Mana mula-mula cakap apa, kemudian cakap apa, kemudian cakap apa, itu. Dia kata barangkali orang-orang mengatakan bahawa ia bersifat mukjizat dengan sebab uslubnya inginkan maksud ini, dia kata. Namun dia kata saya, itu Imam Ar-Razi berkata, saya melihat bahawa jumhur ahli tafsir berpaling dari kehalusan ini tanpa menyedari rahsia-rahsia ini. Mana tanpa dia berpaling macam ignore, tak nampak berkenaan perkara ni. Itu sebab kenapa sampai sekarang kalau kita perhatikan bila orang belajar tafsir, macam dikatakan oleh Imam Ar-Razi, mana dia kata belajar tafsir kan dia ambil segmen tadi, dia tak faham kenapa segmen tu datang situ. Kenapa segmen kata tadi saya kata mula-mula tentang kalau bakal kita ikut sequence dia start dengan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Lepas tu masuk kepada orang beriman. Kemudian masuk pada orang kafir. Kemudian masuk kepada orang munafik. Kemudian tiba-tiba masuk kepada berkenaan dengan masalah wahai manusia sembahlah Tuhan kamu. Kemudian tiba Allah Taala sebut tentang Quran. Kemudian kita balik masuk lepas cerita tentang bumi langit dan sebagainya, Allah Taala cerita berkenaan dengan Adam AS macam mana dia dijadikan, macam mana apa jadi kat syurga dahulu. Kemudian tiba-tiba masuk Bani Israel. Pula. Kemudian Bani Israel tadi ada kisah pula, ada segmen di mana ketika mana sebelum mereka keluar Mesir. Kemudian ada segmen di mana ketika Musa ajak mereka masuk dalam dan tempat yang mereka negeri yang mereka disuruh masuk. Kemudian ada segmen dorang tak nak ikut Musa. Kemudian ada segmen dorang minta Musa AS berkenaan dengan lembu. Lembu tu apa pasal lembu. Nampak tak? Kalau ikutkan orang terbaca, dia macam tak ada pengertian kalau orang tak faham. Kan dia kata macam apa pasal kejap lompat sini. Lepas tu tiba last sekali tentang Ibrahim. Kan ujung Al-Baqarah juzuk pertama, tiba tajuk Ibrahim masuk. Apa hal? Kenapa? Jadi aturan tadi tu sebenarnya ada sebab. Okay, nanti kita lihat macam ni dia kata. Banyak orang dia kata macam mengalihkan. Bahkan biasanya tak baca benda ni. Dia kata tiada urusan dalam bab ni melainkan sebagaimana, dan dia kata Ar-Razi berkata, tiadalah urusan dalam bab ni, benda yang berlaku macam kita lihat sekarang ni, tiadalah melainkan sebagaimana dikatakan dalam syair. Dia kata dan bintang dipandang kecil oleh mata. Dia syair dia kata bintang ni kan kita pandang kecil oleh mata kita, nampak halus je. Okay, dan dosa pun macam tu juga. Kita pandang kecil je. Bukan sebab benda tu kecil, tapi apa? Pemerhatian mata kita yang lemah. Mana jeling-jeling kita tengok itu, kita ingatkan macam dosa pun sebenarnya besar. Kalau perhatikan balik, cakap bohong nampak macam kecil, tapi perhatikan balik nampak besar. Macam tu macam tak senyum kan, kita masam muka, dan Islam tak digalakkan. First half kita nampak dia simple je, tapi fikir balik dia punya consequences dia. Boleh jadi bergaduh satu kampung, tahu tak? Dengan macam ni je. Dua keluarga boleh perang dengan buat macam tu je. Faham tak bahaya dia? Benda tu simple tapi nampak kecil, tapi besar. Tapi bila besar, bila kita perhatikan, bila kita sekali jeling, kita tak akan nampak benda tu besar. Macam tu yang berlaku pada surah Baqarah. Dia sebenarnya benda tu nyata apa yang disampaikan, tapi kerana kita jeling sekaligus je, kita macam tu je, kita alihkan dia, kita nampak. Dia kata, ini kata-kata Imam Ar-Razi. Dia kata kita akan sebutkan mula-mula tentang pendapat ahli tafsir mengenai paksi ini. Okay, itu pendapat Imam Ar-Razi. Jadi pengarang buku kita kata, kita akan sebutkan mula pendapat sebagian ahli tafsir mengenai paksi surah ini. Apa ahli tafsir kata? Apakah genre ataupun kita panggil kategori surah ini? Telah berpendapat Abu Ja'far bin Zubair Al-Gharnati. Gharnati tu Spain tu. Gharnatah Geneva lah. Dia sini dia kan dia Jabal Tur kan, dia Jabal Tariq, Gibraltar. Di kawasan berkenaan ni ini ulama daripada ulama Andalus. Ulama Andalus. Gharnatah. Geneva, yang sekarang dipanggil Geneva lah. Kawasan berkenaan Dia kata apa? Dia kata pendapat Abu Ja'far bin Zubair Al-Gharnati, kalau kita biasa Al-Basri ni kan, di kawasan sana, kawasan Andalus, bahawa surah ini seluruhnya, dia kata surah ini seluruhnya, apa surah Baqarah datang sebenarnya? Penjelasan jalan yang lurus di atas bentuk yang lengkap dan sempurna. Penjelasan jalan yang lurus di atas bentuk yang lengkap dan sempurna, dari segi pengambilan dan peninggalan. Mana apa patut kita ambil, apa patut kita tinggalkan, apa patut kita pegang, apa patut kita lepaskan, serta penjelasan kemuliaan sesiapa yang berpegang dengannya dan keburukan siapa yang menyimpang daripadanya.
Nah, ini keseluruhan, nanti kita akan lihatlah. Pasal actually kan Al-Quran start Al-Baqarah tu dengan apa? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kan? Kita itu tiada keraguan padanya, hidayah untuk orang, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Lepas tu Allah ceritakan ayat 1, ayat yang seterusnya sampai ke 20 berkenaan apa perangai manusia terhadap hidayah Allah Ta'ala ni. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Faham tak? Lepas tu Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan sebenarnya ini adalah tanggungjawab kita. Pada Allah Ta'ala terangkan dengan Adam tu, maksudnya Allah Ta'ala pilih. Macam mana Allah Ta'ala pilih Adam untuk jadi menjadi yang berkuasa di muka bumi ini, yang mentadbir di muka bumi ini, menguruskan apa benda urusan yang di muka bumi ini. Macam juga kita diberikan juga jawatan yang sama. Jawatan khalifah tu diberikan kepada kita. Cuma kita kata lepas tu Allah Ta'ala ceritakan apa jadi pada orang yang ikut, apa yang tak ikut. Yang ikut, yang tak ikut, contohnya Allah cerita Bani Israel. Start daripada kisah Adam tu, Allah cerita tentang Bani Israel untuk ceritakan apa jadi pada mereka. Sampai Allah Ta'ala tarik daripada mereka apa? Khilafah tadi. Asal diorang dapat, Allah Ta'ala tarik balik. Nampak? Jadi itu yang dimaksudkan oleh Abu Ja'far Al-Qurrati. Maksudnya, dalam tajuk ni, penjelasan Siratul Mustaqim tadi. Dan bahkan dalam juzuk kedua Al-Baqarah, kita dapati tunjuk hukum. Apa patut buat dalam masalah perkahwinan, apa patut buat berkenaan masalah ibadat, haji dan sebagainya, apa patut buat berkenaan dengan masalah apa muamalah, riba dan sebagainya. Nampak? Dalam tu tajuk Al-Baqarah nombor 2 sampai juzuk yang akhir lebih menumpu pada tajuk masalah apa? Apa jangan buat, apa jangan buat. Apa patut kamu buat, apa kamu patut tinggalkan. Di situ yang kita dapat lihat apa yang cuba dibawa oleh Abu Ja'far bin Zubair Al-Qarnati ni. Dia nak bawa macam tu pengertian dia untuk beritahu bahawa dalam tu ada apa? Ada penjelasan jalan lurus, bentuk yang sempurna, lengkap. Apa tu ambil, apa tu tinggalkan. Faham Baik. Kemudian berkata Burhanuddin Al-Biqai. Burhanuddin Al-Biqai berkata, dia kata maksud pengertian surah ni adalah menegakkan dalil bahawa kitab adalah petunjuk. Menegakkan dalil bahawa kitab adalah petunjuk. Sepanjang apa yang dalam Baqarah tu, semuanya terangkan bahawa Quran ini adalah petunjuk. Itu je sebenarnya. Yang panjang kan daripada hujung sampai habis ni nak tunjukkan apa? La raiba fi hudal lil muttaqin. Nak tunjukkan Quran ini adalah petunjuk orang yang bertakwa. Mana nak terangkan, menegakkan dalil bahawa yang belakang tu adalah dalil untuk menegakkan Quran ini adalah petunjuk. Yang agar diikuti oleh setiap apa yang dikatakan. Dan perkara terbesar yang dihidayah kepadanya adalah beriman kepada perkara ghaib. Dalam surah Baqarah ni tunjuk perkara ghaib banyak. Macam Allah tunjukkan tentang orang hidupkan orang yang mati atau makhluk yang mati dalam Baqarah ni antara yang paling banyak dalam Quran. Bahkan ada 5-6 kali dalam Quran, dalam surah Baqarah saja. Allah ceritakan berkenaan mati hidup balik, mati dihidupkan semula. Okey. Dan kata apa? Dan himpunan kepada beriman pada akhirat. Himpunannya adalah beriman dengan hari akhirat. Maksud dia keseluruhannya adalah untuk tajuk hari akhirat. Kitarannya, perbincangan di dalam itu adalah beriman dengan kebangkitan yang digambarkan mengenai dengan kisah lembu yang yang kitarannya adalah beriman dengan perkara ghaib. Maksudnya tentang kisah lembu tadi kan, kita tak tahu dan sebagainya, tapi kita kena beriman dengan perkara ghaib. Pasal dalam kisah berkenaan Musa AS diminta oleh kaum dia untuk menjelaskan siapa yang bunuh orang yang mati tadi. So dia diminta oleh kaum dia, benda ghaib ni mana saya nak tahu, tak boleh tahu kan. So Musa doa kepada Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala pun apa? Suruh Musa sembelih lembu. Bila Musa kata pada kaum dia, sembelih lembu, kaum dia kata, atattakhiduna huzwa. Huzwa, kau ambil kami lawak ke? Kau gurau-gurau kami ke? Dia kata. Lepas tu Musa kata, tak gurau, ini betul. Bukan main, bukan cubaan, betul-betul ni. So jadi bila disuruh sembelih, kan lepas tu digunakan sebahagian lembu, daripada dapat sembelih, digunakan sebahagian lembu tadi, dilempangkan. Ada kata lidah, ada kata ekor Allah Ta'ala mana satu. Tapi dipukulkan kepada mayat berkenaan, mayat tu bangun. Yang bunuh aku adalah orang sekian, tunjuk. Lepas tu dia mati balik. Okay, tapi dekat situ tajuk ghaib dan sebagainya. Matlamat Allah ceritakan tadi untuk kuasa dia, mana kebangkitan itu benar. Kebangkitan lepas mati itu adalah benar. Dan ia merujuk kepada tajuk ghaib lah. Ilmu ghaib yang kita takkan dah tahu sekarang. Tunggu bila? Tunggu kita mati. Dan ini matlamat asal Al-Baqarah nak cerita pada kita. Okay. Ini kata Burhanuddin Al-Biqai. Berkata At-Tahir bin Ashur, Ibnu Ashur berkata, keseluruhan matlamat Al-Baqarah ini terbagi pada 2 bahagian. Keseluruhan Al-Baqarah ini, matlamat dia terbagi pada 2 bahagian. Satu bahagian yang menetapkan ketinggian agama ini mengatasi apa yang mendahuluinya.
satu bahagian, first portion dia kata, menunjukkan agama ini mendahului mana-mana agama yang sebelumnya. Mengatasi apa yang ada dalam ni, syariatnya dan sebagainya, mendahului apa yang sebelumnya daripada agama yang terdahulu. Serta ketinggian petunjuk dan usul pembersihan jiwa, pembersihan terhadap jiwa. Petunjuk yang Allah Ta'ala berikan ni, ini paling tinggi, tak ada tinggi lagi. Maksudnya orang dahulu pun dapat juga hidayah, tapi tak ikut. Ini kamu dapat ni paling tinggi sebenarnya, yang terbaik dalam pembersihan terhadap jiwa. Satu bahagian pula menjelaskan syariat agama ini kepada pengikut-pengikutnya dan kepemaikan masyarakat. Ni kalau kita nak bagikan juzuk pertama dengan juzuk yang lepasnya. Juzuk pertama ceritakan berkenaan tajuk tadi lah, mana Islam ini lebih aula, mulia, mana umat Islam lebih baik. Bahkan apa berlaku pada Musa AS, kedegilan kaum dia tadi sebenarnya Allah Ta'ala berikan sebagai apa? Sebagai pujukan untuk Nabi. Pujukan bila Nabi baca, kalau ada kata orang degil dan sebagainya, Nabi baca tengok Musa AS punya kisah, Nabi kata apa? Semua Allah Ta'ala belas kasihan pada Musa. Dia telah disakiti lebih teruk daripada ini. Ini pernah berlaku dalam hadis Nabi SAW bila mana baginda membahagikan harta dalam pasang perang, dalam perang Hunain. Nabi agih-agihkan, tapi ketika pengagihan tadi, Nabi berikan lebih kepada orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam dan sebagainya. Yang asal ni dalam peperangan, diorang lari dulu. Ketika petempur ramai tu, diorang lari dulu. Tapi bila jadi kes macam tu kan, dengan ramai tadi, ada orang kata kepada Rasulullah, Muhammad, berlaku adil lah engkau, dia kata. Dia cakap macam tu. Nabi pandang muka dia, Nabi kata apa? Siapa nak berlaku adil kalau bukan aku, Nabi kata. Nabi kata, betul Nabi kata, rahimallahu Musa. Semoga Allah belas kasihan pada Musa. Laqad udhiya, dia telah disakiti lebih teruk daripada ini. So Nabi ambil pengajaran macam tu. So dalam kisah macam tu, dia menunjukkan Islam ini seorang timbul lah. Tapi yang lain-lain, para sahabat, ketaatan, kepatuhan kepada Nabi SAW adalah bentuk yang tertinggi, terbaik sebenarnya. Bahkan syariat dan sebagainya, yang terbaik dalam Islam ini. Jadi Nabi terangkan, itu juzuk pertama. Dan juzuk yang kedua lebih terangkan kepada tajuk apa? Syariat. Kan hukum hakam, halal haram, kiblat beralih, kemudian tajuk haji, tajuk puasa dan sebagainya, masuk juzuk kedua. Kalau kita perhatikan, ni berkata oleh Ibnu Ashur. Dia perhatikan secara apa? Secara general. Al-Baqarah juzuk pertama ni lebih kepada tajuk penyucian jiwa, takwa pada Tuhan. Jangan kita lawan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat. Yang cakap banyak. Kan, ni kata nak buat tapi ada tapi lagi. Kan, apa dia warna. Nampak tak? Dia apa yang berlaku tadi, Allah Ta'ala ajarkan kita, bukan ini cara kamu patut berlaku. Mana kamu dah kata Muhammad Rasulullah, macam orang dahulu, kaum Bani Israel, dah tahu Musa utusan Allah Ta'ala, Rasulullah. Kenapa lawan lagi? Maksudnya kamu jangan jadi macam tu. Ini usul Allah Ta'ala letakkan untuk supaya umat Islam ni bersih jiwa mereka daripada sebarang kekeliruan dan juga perentangan pada Rasulullah SAW. Dan bahagian kedua pula, satu bahagian pula menjelaskan syariat agama ini kepada pengikutnya dan pembaikan masyarakat mereka. Apa yang akan menjadikan hidup kita bagus, perkahwinan elok dan sebagainya. Apa jadikan peraturan. Kan kalau tak cerai suka hati je berapa kali. Tak ada letak berapa kali, masalah lah. So Islam letakkan limit dia 2 kali je yang boleh rujuk. Kali ketiga cerai, tak ada dah. Tak ada rujuk dah. Tunggu perempuan tu kahwin lain, barulah dia boleh. Kalau bercerai dengan suami yang kedua, barulah dia boleh kahwin semula. Tu aturan yang Allah Ta'ala letakkan supaya masyarakat ni tidak menjadi kucak kacir. Kalau tidak, nanti orang ni kahwin ni, cerai ni. Yang sini kahwin sini. Tak ada edah, tak ada apa. Kan masalah. Kan tak tahu dulu, mengandung. Ni anak siapa? Suami baru ke suami lama? Tak pening kepala. Kan bin mana? Bin Ali ke bin Abu? Kan, jadi secara asasnya Islam letakkan aturan. Dalam kisah peperangan, bahkan peperangan macam kita bincangkan dahulu, peperangan punya perintah datang dalam surah Baqarah. Bahkan sebagian para ulama dulu mengatakan Quran ini, Al-Baqarah ini pentas tertinggi Al-Quran. Sebab apa? Kemuncak Al-Quran, sebab dalam dia ada ibadat yang paling afdal, iaitu jihad fi sabilillah. Yang dalam Quran Karim Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ni diarahkan para sahabat untuk pergi berperang. Ini kita kata itu tajuk yang kita perbahaskan dahulu. Baik. Hampir bersepakat jumhur masa kini hampir-hampir dia kata itu yang dahulu, ulama-ulama zaman dahulu. Tapi pengarang buku kita dia kata hampir-hampir jumhur bersepakat jumhur keseluruhan para ulama zaman kita masa kini bahawa paksi surah ini, mana paksi apa kita bagi kategori surah ini adalah berkisar membincangkan sekitar khilafah di muka bumi. Mana penguasaan manusia di muka bumi, unsur-unsur khilafah tadi dan ahli-ahlinya, siapakah yang layak. Bagi start dari kisah Adam tu kan, Adam AS diberikan khilafah di muka bumi ini, maka Bani Israel lepas tu kenapa mereka tak layak? Kemudian umat Islam macam mana kamu akan jadi layak? Juzuk kedua, macam mana umat Islam ni akan layak menjadi seperti mana yang jawatan Adam pegang. Yang sebelum daripada tu, juzuk pertama tu kan, lepas kisah Adam tu, kisah Bani Israel panjang, kisah mereka ni untuk melahirkan bahawa mereka tak layak, atau tunjukkan kenapa mereka dicabut dan mereka ni khilafah. Tu khilafah secara keseluruhan lah.
So siapa yang apa unsur-unsur khilafah tadi dan juga ahli-ahli khilafah berkenaan. Itu yang kesepakatan para ulama zaman kita sekarang ni. Ini bertepatan dengan kandungan surah ini sehingga batasan terbesar. Mana apa yang disebut ni, mana ikut apa perbincangan terbesar surah ini memang betul, okey. Kerana itu telah bertepatan di atasnya di atasnya sebahagian golongan terdahulu dan sebahagian golongan masa kini. Mana ulama zaman dahulu ada sebut tentang khilafah ni, ulama zaman kini pun ada sebut, macam dia intermingle lah. Mana masuk, mana di situlah kesatuan perbincangan mereka. Itu adalah kerana surah ini dibuka dengan perbincangan mengenai Al-Quran. Okay, start dengan Al-Quran. Talikal kitab, okay. Dan kemudian Allah cerita tentang pendirian manusia terhadap Quran. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Okey, sampai 20 Kemudian terbincang tentang kisah khilafah Adam. Okey. Dan ia membicarakan dengan perbincangan lepas daripada Adam tadi, ia bicarakan pula dengan perbincangan yang panjang mengenai Bani Israel serta menyatakan ia satu aspek kebincangan mereka, apa mereka bincang. Kan bila Musa suruh macam ni, dia buat macam ni. Musa tinggal, dia buat macam ni. Jadi aspek tadi tak padan dengan apa yang Adam terima. Maksudnya sebab Adam kan menerima wahyu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran di akhir surah ayat yang ke-38 surah Al-Baqarah tu kata apa? Ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua daripada syurga ni semua sekali. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kamu daripadaku sebarang petunjuk. Faman tabi'a hudai. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim. Maka tiada ketakutan ke atas mereka, walahum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Walladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, terhadap ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka itu kekal. Sampai 39 Ayat ini kita kata saya tak langsung beri gambaran siapa. Kan lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel. Surah menceritakan janji Allah Ta'ala pada Adam bahawa akan turun apa? Hidayah. Wahyu akan berterusan datang. Panduan akan datang daripada Allah Ta'ala. Tapi Bani Israel letakkan sebagai contoh yang pertama sebab mereka adalah di antara golongan yang paling banyak dapat tanda tapi paling banyak melawan. Bukti banyak dapat. Kan dapat laut terbelah, dapat makanan dari langit, dipayungkan dengan awan, nak minta air tengah-tengah padang pasir tak ada air, ketuk batu keluar mata air. Macam-macam benda mereka dapat. Tapi dalam macam tu sekalipun mereka apa? Still berdegil menentang. Musa kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia tangkap ikan hari Sabtu. Musa kata anything Musa cakap, semua dia lawan. So jadi ini kepincangan mereka. Yang kita kata sebenarnya kalau ikut separuh mengumpat lah. Tak kerja lain mengumpat Bani Israel. Itu yang ada orang apa, Ahmad Didat dia kata apa? Dia kata pelik je. Dia kata apa? Kalau dia kata kalau lah dia kata Islam ni dakwah dia ikut akal kita masalah. Sebab apa? Sebab ikut dari segi logiknya. Kan Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah. Kan duduk di Mekah kan bergaduh dengan orang musyrikin. Kan bertengkar dengan musyrikin. Dan bila pindah ke Madinah, macam kita baca tadi, antara surah pertama turun adalah Al-Baqarah. Dan antara ayat yang banyak Al-Baqarah ni, di juzuk pertama tu bincang tentang Bani Israel. Tak, kalau para sahabat kan perangai macam kita kata apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, dah lah tu. Kan? Dah gaduh kat sana dah. Ni sampai sini gaduh cucuk Bani Israel lah pasal. Kalau ikut kita. Tapi itu bukan kehendak Nabi. Ikut macam Nabi macam cari confrontation je. Tapi sebenarnya itu arahan Allah Ta'ala. Pasal itulah syariat Islam ini datang bukan dengan akal. Ikut akal, strategi. Kalau ikut pakai strategi, Nabi sebenarnya strategi salah. Sebab apa? Sebab dah sini gaduh dengan orang. Sampai sini dia lepak lah, relax lu. Betul? Kan? Tapi Nabi SAW macam surah Al-Baqarah antara yang awal turun, tiba-tiba tunjukkan kepincangan Bani Israel. Apa mereka buat pada Musa. Apa mereka buat pada Musa. Kan? Apa nikmat mereka dapat banyak macam mana. Apa mereka, dan mereka tak ada kaitan dengan Ibrahim. Di akhir juzuk pertama tu, Allah nafikan mereka daripada Ibrahim tak ada kaitan. Jadi bukan keturunan, amal. Mereka dakwa mereka ni keturunan Ibrahim. Kami ni anak-anak cucu Ibrahim. Tapi apa? Perangai ataupun dari segi akidah atau kepercayaan bukan macam Ibrahim AS. Nabi macam Al-Quran ni tuju pada situ. Tunjuk kepada kepincangan mereka. Yang menjadi antara penyebab mereka tak mencapai janji Allah, perjanjian Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala janji untuk mereka tak dapat dah kan? Sebab mereka tak memenuhi syarat-syarat apa yang diletak untuk mereka. Kemudian berpindah kepada pembincangan kepada umat Islam untuk menunjuk pada mereka kemestian dan kemestian khilafah. Apa patut kamu buat? Antaranya patuh, mula sekali patuh tanpa sembarang dakwa-dakwi. Bila Allah Ta'ala kata apa? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkata akan berkata orang yang bodoh di kalangan manusia ni, apakah yang mengalihkan orang Islam ni daripada kiblat yang asal mereka menghadap? Allah Ta'ala suruh Nabi jawab apa? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Hei Muhammad, kata pada mereka, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Dia milik segala-galanya. Apa salah persoalkan? Kau nak suruh hadap ke selatan ke timur ke barat ke? Itu hak dia.
Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dia tunjukkan orang yang dia kehendaki kepada apa? Jalan yang lurus. Pasal kita kata Allah Ta'ala, pasal tu Ibnu Katsir ketika bahaskan ayat ini, dia kata kalau sekiranya Islam dan Islam kita sekarang ni, Allah Ta'ala arahkan kita dalam satu hari ada berpuluh-puluh kiblat kena hadap. Bukan setakat dalam semayang, tengah semayang. Contohnya macam takbir menghadap timur. Kemudian rukuk menghadap selatan. Kemudian kalau macam tu sekalipun kita kena buat. Sebab apa? Lillahil wasyriqu wal maghrib. Min Allah timur dan barat. Itu tajuk pertama nak memandu umat Islam ni supaya layak jadi khilafah. Ini perangai kamu pertama. Kalau kamu tak ini tak boleh buat, macam mana nak ada turun yang lain? Belum suruh potong tangan orang lagi. Suruh ngadap kiblat pun masih lawan lagi. Apa hal? Tanya pula apa hal? Sedangkan tak suruh potong tangan, tak suruh sebat orang, tak suruh benda lain. Suruh apa? Suruh ngadap kiblat je pun dah persoalkan masalah lah. Faham? So konsep ini kena faham betul. Sebab kenapa kita hanya layak khilafah kalau apa dalam juzuk kedua, start juzuk kedua tu sampai berikutnya, apa pengertian dari situ dikehendaki, kita patuh dan kita layak. Kalau kita masih persoalkan, tunggulah sampai bila-bila. Selagi tak ada generasi yang ikut sepenuh masa, maka kita akan dapat khilafah balik. Faham? Jelas? Okey. Okey, berhenti situ. Berhenti kan nanti kan panjang-panjang nanti kan tak tutup berhenti kan. Yalah tunggu. Berhenti itu. Berhenti Jadi kita berhenti sekejap muka surat yang ke 20 apa? 28 perenggan yang tu. 1 2 3 4 5 mana entah. Perenggan yang ketiga daripada atas. Itu kita atas Nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan tajuk berikutnya. Jadi anyway, ini yang dah mula buka pada kita. Pengarang guru kita dia mula start buka pada kita. Nanti bila time title nanti isi kandungan surah nanti lagi nampak jelas. Dia bagi satu ayat berapa sampai ayat berapa tajuk sekian. Ayat berapa sampai apa tajuk sekian. Dia kita akan nampak pecahan tadi. So dari situ kita akan perhatikan bahawa apa relevan berkenaan tajuk susunan tadi tu bukan hanya sia-sia, bahkan untuk hidayah dan juga panduan. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Ya. Dia beza dengan apa yang dalam kisah orang mati balik ni, yang koma sedar semula, dengan orang mati. Ada separuh tu koma tu sampai dah kena tanam. Dia ada kisah dia ada separuh ulama karang buku. Nanti saya tunjukkan buku tu. Orang yang hidup pula setelah mati. Dia sampai dah mandi pun baru terjaga. Ada. Tapi yang itu tak sama. Kerana para anbiya punya ijazat. Yang kita kata contoh macam dalam surah Baqarah nanti kan, macam kisah Musa AS tu, mati betul dah. Bukan mati yang kita tak sedar dia mati ke tidak. Pasal dalam perbuatan ni kadang-kadang ada kes berkenaan orang tu di koma, dia bukannya mati betul. Bahkan itu sebab kenapa bila time mandi mayat tu kan, disuruh kita masukkan air tertentu, kadang-kadang dia tersedar. Kadang-kadang tu dah mandi pun tak sedar juga, dah sampai ke kubur sedar. Kamu gelupur mayat tu atas keranda, baru orang kata hidup lagi, dia kata. Ada. Itu masalah koma sementara tu, bukan, tak sama. Pasal yang sama ni, yang kita nak ni tadi macam Allah Ta'ala sebut, macam kisah Ibrahim AS nanti kita bincangkan. Hancur, dia potong dah burung tu, letak atas bukit, panggil. Datang bergolek benda tu hidup balik semula. Ataupun macam kisah Uzair. Ataupun yang dia lintas kampung tu kan. Dia mati 100 tahun. Kemudian jaga balik depan mata dia, Allah Ta'ala hidupkan balik keldai dia sampai jadi semula. So itu berbeza. Itu ada perbezaan sikit. Mana apa yang dalam zaman kita sekarang ni tidak dizahirkan macam tu. Dan memang zaman kita sekarang ni kalau boleh, jangan cari yang fizikal. Saya akan terangkan nanti. Pasal fizikal, benda mukjizat fizikal ni atau miracle fizikal ni untuk kita ni adalah benda yang tak diperlukan. Pasal kita diperlukan pada kita ni adalah apa? Ilmu je. Mana yakin dengan ilmu, bukan yakin dengan mata atau dengan pegang. Pasal yakin dengan mata yang pegang ni Bani Israel dapat tapi tak beri faedah. Nothing. Worthless. Bahkan Allah Ta'ala sini macam kita kata, dah berbangga dengan para malaikat pada hari Arafah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata pada para malaikat, lihat tu hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai kepadaku, takut kepadaku, takutkan azabku, nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Wahai para malaikat sekalian, ketahui aku ampunkan mereka semua. Tu beza dia tu, yang kita kata kemuliaan manusia ini hanya berlaku yang bila Allah Ta'ala kata inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu ni kan. Bila malaikat kata kenapa nak cipta manusia,
Sebab manusia ni dengan pembelajaran dia, dengan ilmu dia, dengan ketakwaan dia, kalau dia beramal betul, dia boleh mencecah atas malaikat. Sebab malaikat nampak syurga neraka, iblis nampak syurga neraka tapi kufur. Kita sekarang tak nampak, tapi nak kena takut Allah Ta'ala kata tak nampak. Seriously payah. Tapi Allah Ta'ala beri semua tanda cukup. Macam kita kata macam remote kereta kita ada, kan, tekan on off, buka tutup. Kita tak nampak dia punya wavelength tu. Kita radio transmitter tak nampak pun macam gelombang nyinyit, tak nampak kan. Tapi kita percaya ada kan. Okey, sekarang ni kita yakin percaya ada sebab nampak fizikal ke nampak tanda? Tanda je. Bukan nampak fizikal dia. So sekarang ni Allah Ta'ala kenalkan kita pada dirinya dengan tanda, bukan dengan fizikal. So sekarang yang ini kita percaya. Kenapa Allah Ta'ala nampak tanda seluruhnya, kita tak boleh lagi nak keraskan hati kita untuk apa? Patuh 100% kepada dia. Bagi siapa yang belajar dan juga dapat sampai 100%, sampai nak wa ta'na, dan sila percaya lah achievement. Pasal nak tak nampak tapi tanda dah ada, dia naik. Tapi kalau dia nampak, tak pelik lah kalau orang dia jadi nampak benda gaib kan, kemudian dia takut. Actually bagi kita dia tak ada kelebihan. Yang kelebihan manusia ni tadi dengan ilmu dia. Ilmu dia tadi menjadikan dia takut Allah Ta'ala lebih daripada apa? Makhluk yang nampak. Itu cara Allah Ta'ala pandu manusia ni dengan asbab. Ada orang dia, itu sebab kenapa kita satu benda, ada orang diberikan asbab untuk dia bertakwa, jalan hidayah dia musibah. Ada orang nikmat, ada orang nasihat, ada orang kesedaran. Itu actually benda tu berbeza. Macam kita kata macam tu asbab. Ada orang keluarga dia bangun koma, lepas tu buat maksiat pun ada juga, kan. Jadi tak ada sebab. Maksudnya kita kata segi asasnya, kalau berlaku itu asbab Allah Ta'ala berikan. Ada orang kena stroke baru bertaubat, kan, tumbang-tumbang 3-4 kali, lepas tu astagfirullahalazim, start balik pada Islam. Ada tu, tapi kita ini ingat macam saya kata tu, jangan minta Allah Ta'ala berikan kita musibah sebagai jalan kita dapat hidayah. Biarlah Allah Ta'ala berikan kita panduan kepada dia, jangan dengan musibah. Pasal takut kita sanggup tanggung nanti. Kan, banyak nanti sekali macam sedih lah, penat lah, menyusahkan orang dan sebagainya. Jelas Baik, soalan lain. Yang kena berhenti dah ni sebenarnya. Okay, baik. Ya, kita berhenti insya-Allah. Jadi ada pengumuman kuliah bulanan Ustaz Ahmad Hashimi. Kupasan buku Enjoy Your Life. Istamti' bihayatika, bahasa Arab dia. Jam 11.30 pagi hari ni insya-Allah 5 minit lagi kejap ada kelas akan mula. Siapa-siapa yang tak ada kerja lain, yang penting, tak kerja lain yang tak penting, yang penting tengok cerita. Ada cerita televisyen ke pagi ni? Tak ada kan, cerita kartun je kan. Okey, jadi kita tak ada habiskan masa dengan belajar lah. Tapi kalau dengan siapa nak balik lain suami ke, boleh balik lah, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada benda-benda lain yang penting, maka hadirlah kelas ni insya-Allah. Baik, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.